ingin menarik perhatian tuan-tuan semua sekali berkenaan dengan hakikat ataupun realiti yang berlaku dalam negara kita sekarang ni, iaitu inflasi. Okay, so kalau you simpan fixed deposit, okay, tak kisahlah di mana-mana pun. Ini contoh saja tuan-tuan, contoh saja. Bernilai simpanan you RM RM100,000 daripada tahun 2012 sehingga sekarang. Okay, apa yang Bank Negara bagi tahu? Kadar inflasi daripada Bank Negara mengeluarkan kenyataan kadar inflasi adalah sebanyak 3% setahun. Okay, dalam tempoh 20 tahun lepas. Ni kadar purata dia. 3% setahun. Bermaksud kat sini daripada tahun 2012 sehingga tahun ini 2022. Berapa tahun? 10 tahun. Okay, jangka masa 10 tahun. Kalau kita ambil kadar 3% setahun, setiap tahun berlaku inflasi kan, kali dengan 10 tahun, berapa nilai duit kita dalam simpanan? Okay? Yes, memang you tengok ada. 100,000 tu memang ada. Kan? You buka dalam akaun, check online ke, kan? Pergi dekat kaunter ke, tengok, ada je, siapa cakap duit saya hilang? Tak hilang. Okay? Tapi sebenarnya... minta kan tolong mute kan? Tolong mute. Okay, tak apa. Okay ya. So, memang you tengok dalam you punya account ada 100,000 tu. Tapi you tak sedar yang nilai dia telah menyusut. Okay, nilai dia tengah menyusut. Daripada tahun ke tahun, berapa nilai dia tinggal? Dia dah jadi RM70,000. Okay. So apa yang you buat sebenarnya? And you hanya melihat saja nilai itu makin menyusut dari tahun ke tahun, you tak buat apa-apa pun. Kebanyakan daripada kita hanya redha sahaja. Okay, ini saya tak nak sentuh benda-benda yang melibatkan benda lain lah kan. Apa benda yang menyebabkan inflasi ni, itu saya tak nak sentuh. Tapi ini adalah statement Bank Negara yang mana you suka, you tak suka, you setuju ke, you tak setuju ke, you terpaksa terima. Ini realiti dia, fakta dia. So apa yang you buat untuk melindungi kehilangan ataupun inflasi 30% ni? Apa option yang you ada? Option yang you ada adalah you boleh tukarkan nilai duit tu menjadi aset. Okay. So aset yang macam mana? Semua banyak benda aset Kalau kita nak buat comparison, banyak comparison. Bitcoin aset, market stock aset, tanah aset, rumah aset, kedai aset, okay? Emas aset. Tapi aset yang macam mana yang sesuai untuk kita? Untuk orang marhen macam kita. Alright. Kita tengok perbandingan dari sudut asset properties. Okay, asset properties. Kita nak tukar, kita tahu duit kita hilang ataupun duit kita berlaku inflasi, penyusutan nilai. Tapi kita nak lindungi dia dengan aset yang mana? And properties ni dia boleh jadi rumah, dia boleh jadi tanah ataupun kedai. Okay, jadi properties. Dari aspek maintenance. Okay, dari aspek maintenance, kalau you ada rumah 2-3 biji rumah, rumah tu 2-3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, kalau you tak pergi tengok dia, rosak ke tak? Dia akan rosak. Dan ada duit yang you kena keluarkan. Semakin banyak aset properties macam rumah, even tanah sekalipun, you ada maintenance dari segi cukai you kena bayar. Okay. So rumah, contoh kalau you ada 3-4 biji rumah macam tadi, 6 bulan you tak pergi tengok dia, you kena repair. Rumah tu mungkin akan rosak. Dan bulan ke-7 baru masuk penyewa, you kena settlekan, buat maintenance dan sebagainya. So dari segi maintenance, properties, asset properties ni sesuai tak untuk kita? Mungkin sesuai untuk orang yang ada backup financial yang besar. Tapi agak tak sesuai. Sebab maintenance dia yang boleh dikatakan agak tinggi. Semakin banyak rumah, semakin banyaklah maintenance yang you kena jaga. Okay, dari segi maintenance, properties ni agak tinggi maintenance dia. Yang kedua, dari segi
liquidity kepada currency. Kan? Contoh kat sini, you daripada currency you dah convert jadi aset sebab kita nampak tadi inflasi berlaku dan sebagainya. Dah convert jadi aset, rumah you ada 3-4 biji rumah. Kan? Aset dah banyak kan, rumah. Dan currency yang you pegang waktu tu mungkin tak banyak kan. Tiba-tiba esok doktor call, encik, operation your mom ni kita perlukan cash kan 500,000. Cash 500,000 kita nak segera. Baik esok petang operation ni dah tak boleh nak tangguh, kita perlukan segera. You ada aset banyak dalam bentuk aset, you punya harta you. So macam mana you nak cairkan? You terpaksa cari buyer, you terpaksa buat surat agreement. Dah buat surat agreement, nak kena cari buyer. Buyer setuju ke? You boleh push ke buyer tu? Buyer cepat, nak pakai duit ni. Boleh ke? Senang ke susah nak cairkan dia dalam bentuk currency? Agak susah dari segi liquidity kan, kemudah cairan dia. Okay. Yang ketiga dari segi modal. Kan, saya tak pernah jumpa lagi kan orang beli rumah, bayar ansuran tanpa buat financing, tanpa buat loan, dia beli rumah bayar ansuran sebulan 100 ataupun sebulan 1000. 1000 tu banyak sebulan 100 dah. Kan, untuk orang kebanyakan ni sebulan 100. Dan sehingga hari ini tahun 2022 kalau gaji you tak mencecah 3,500 dan ke atas, you jangan mimpi nak apply loan rumah. Susah. Mungkin ada bank yang lulus tapi agak susah. Okay? Bermaksud kat sini dia perlukan modal yang tinggi. Nak cari rumah bawah 250,000 sekarang pun susah. Okay? So kalau kita buat comparison, ini dalam bentuk properties, asset option yang kita nak tukarkan harta kita jadi aset. Kan? Nak tukar aset properties, ini dia punya perbandingan dia. Dari segi maintenance, dari segi liquidity dan dari segi modal. So kita tengok perbandingan aset lain pula, iaitu emas. Dari segi maintenance, emas ada maintenance ke? Cool lah, you kena basuh, cuci dulu seminggu sekali kena cuci. Kos nak buat maintenance, nak cuci dia tu, nak bersihkan emas you tu, mungkin dalam sebulan 500 ataupun 1000 sebulan ke, ada ke macam tu? Tak ada. Yang ada hanya zakat saja. Itu pun kalau dah cukup haul. Okay. Yang pertama dari segi maintenance, tiada maintenance. Yang kedua dari segi liquidity, kalau you pegang 2 kg jongkong emas, mudah ke mudah you nak cairkan jadi RM? On the spot boleh dicairkan jadi RM. Okay, anytime on the spot anytime you boleh cairkan jadi RM. Dan yang ketiga dari segi modal kan, untuk memiliki emas sekarang hari ini tahun ini 2022 kan, banyak institusi termasuklah institusi perbankan yang menawarkan pembelian emas serendah RM10 sahaja. So kalau you tengok perbandingan dekat sini, yang mana lebih sesuai untuk rakyat marhen macam kita ni? Dah tentulah jawapan dia berada dekat aset emas. Okey. So perkongsian yang seterusnya saya akan tunjukkan di manakah platform yang terbaik untuk kita menyimpan aset emas dan menggandakan harta kita. Alright. Okey, so logam, kenapa kita pilih emas? Nah, logam yang berharga dan sumber yang amat terhad, ini semua sedia maklum, boleh ditunaikan dan mewakili kekayaan. Okey, kereta, motor, itu bukan aset, itu adalah liability yang mana makin tahun makin turun ataupun makin rendah nilai dia. Mempunyai nilai simpanan tinggi yang tak berkarat. Ini ciri-ciri emas, sifat dia. Dan kepelbagaian portfolio yang mana kalau you ada market stock, okay, market share, you ada saham Facebook ke, Google ke, kan? You ada properties, rumah, tanah, you ada Bitcoin, tapi kalau you tak ada emas, bermaksud you punya portfolio you masih belum lengkap. Selain daripada tu, ini saya dah terangkan tadi, melindungi terhadap inflasi dan nilai mata wang, ini obviously nilai duit kita yang makin jatuh sekarang ni, dan kelebihan bebas cukai apabila you bayar zakat. Okay, ini adalah kelebihan emas. Tapi bila kita sebut pasal emas kan, dan kita relatekan dengan
emas digital. Kebanyakan daripada kita, even kita, masyarakat sekeliling kita ataupun diri kita sendiri pun agak skeptikal, kan? Agak berpandangan negatif berkenaan dengan emas digital. Kenapa? Sebab dia tak boleh dipegang. Tapi saya suka relatekan dengan duit. Duit ada duit fizikal dan duit ada duit digital. Yang mana duit fizikal ni kat mana? Dalam poket you sekarang. Boleh pegang tak? Boleh dipegang. Duit digital ni ada kat mana? You log in Maybank to you and you log in lah internet banking you tengok figures saja ada dalam handphone you. Boleh pegang tak? Tak boleh pegang. Tapi kalau you nak pegang dia, you nak fizikalkan dia, boleh ke tak boleh? Hanya pergi ke mesin ATM, you jolok. Kat mesin ATM, dapatlah you keluarkan duit fizikal. Bermaksud dekat sini, setiap sen duit digital, kalau you ada 100k, wajib bersandarkan 100% dengan duit fizikal. Kalau you ada 100k ini, 100,000 ini, cash mesti boleh dikeluarkan. Okay, itu adalah sifat duit digital. Sama juga dengan emas digital. Emas digital, kita ada emas fizikal. Okay. Emas digital, dia sama macam situasi duit digital tadi, dia wajib bergantung ataupun bersandarkan 100% dengan emas fizikal. Dia tak boleh you ada 100 gram, hanya 10 gram saja boleh dikeluarkan. Balance dia tu tak boleh kena hold dalam account. Okay? Tak boleh. Dia wajib kalau you ada 100 gram kat sini dalam duit digital, dalam emas digital ni, 100% 100 gram seketul boleh difizikalkan ataupun boleh dikeluarkan. Okay? Bermaksud dekat sini, kalau you ada emas fizikal 100 gram, okay, dalam bentuk jongkong, you nak bagi dekat hadiah birthday wife ataupun hadiah birthday husband, kan? You nak bagi dia dalam bentuk jongkong 100 gram, tapi you nak bagi 10 gram kat dia. Macam mana you nak buat kalau dia dalam bentuk fizikal? You nak buat macam mana? Nak potong sikit lah, kan? Kikir jadi serbuk. Abang sayang ni, abang punya emas hadiah sebagai birthday, jadi dalam bentuk serbuk bagi kat dia. Susah tak kalau kita nak pecahkan pemilikan dia? Sangat-sangat susah. Inilah kelebihan emas digital. Bila mana situasi yang sama macam tadi, tapi you ada pemilikan dalam bentuk emas digital, you boleh transfer sahaja masuk ke akaun penerima. Kalau dia akaun penerima tu dia nak keluarkan, dia nak fizikalkan, anytime boleh difizikalkan. Okay? Dan syarat untuk emas digital ini patuh syariah adalah dia mesti 100% bersandarkan kepada emas fizikal. Okey, selain daripada tu, kenapa kita perlu pilih emas digital? Kalau kita relatekan dengan duit tadi, bermaksud kat sini, siapa yang tak percaya kepada emas digital ni wujud, bermaksud dia pun tak percaya pada duit digital ni wujud. Kan? Sama macam bank dia tengah buat selama ni. Kan? So dia kena keluarkan duit daripada bank dia, pergi simpan kat bawah bantal di rumah. Okay, dia punya related dia macam tu. Okay, selain daripada tu, apa lagi kelebihan emas digital? Pecahan pemilikan, saya dah bagi contoh tadi. Kecairan, anytime. You nak keluarkan, you nak jadikan dia duit, nak pakai macam situasi. Tadi saya bagi contoh emergency. You ada 2 kilo emas, you nak pakai cash, you boleh cairkan anytime. Flexible, keboleh pindahan transferable, pilihan untuk tukar ke emas fizikal tanpa sempadan dan tiada had masa. Okey, memperkenalkan syarikat Quantum Metal Sdn Bhd. Okey, so tuan-tuan tengok kat sini. Company Quantum Metal ni kan, baru-baru ni macam-macam berita keluar yang mana dia main cedok sana sikit, cedok sini sikit kan. Dia tak bertanya kepada orang yang ahli. Kesudahannya dia membuat kesimpulan yang bukan fakta yang dikeluarkan pun banyak yang menyesong. Okey. So kita tengok company Quantum Metal ni baru ditubuhkan ke setahun dua ni? Tidak. Dia bermula pada tahun 2012, 30 Julai 2012. 8 tahun dia menjalankan perniagaan B2B. B2B ni bukan yang masat tu tuan-tuan Jangan salah pula. B2B adalah business to business. Okay? Yang mana dia supply emas kepada
bank Muamalat, Afin Bank, Alliance Bank dan RRG Bank. Okay, menjalankan perniagaan selama 8 tahun business to business dan baru 2 tahun ini sahaja dia buka dekat public. Okay, dia open dekat public. So company dah well established, dah 10 tahun dalam pasaran. Merupakan pembekal emas yang terbesar di Malaysia, membekalkan emas tulen 999 LBMA di pasaran Malaysia termasuk agensi kerajaan, bank, institusi kewangan dan syarikat korporat. Termasuklah individu yang berdaftar macam kita. Kerjasama yang amat baik juga terjalin antara Quantum Metal dengan bank-bank tempatan dan dengan pembekal jongkok emas di luar negara antara yang terbesar di dunia iaitu Perth Mint Australia. Okay, so siapa yang menerajui company Quantum Metal ni tuan-tuan? Siapa yang menerajui company Quantum Metal ni adalah yang pertama sekali founder ataupun CEO Datuk Seri Lim Kong Soon. Okay, Lim Kong Soon ni dia berpengalaman lebih daripada 20 tahun dalam industri emas. Dalam dan luar negara. Dan Tuan Haji Kamari Zaman ni siapa? Dia adalah chairman yang mana pengurusi Bank Persatuan. Dia juga adalah seorang pengurusi Bank Persatuan, pengarah bebas bukan eksekutif modalan BSN di Bank Simpanan Nasional. Dan selain daripada itu, dia juga adalah bekas pengarah bahagian pembangunan kewangan perusahaan di Bank Negara Malaysia. Okey, background bank negara tuan-tuan. Dan yang paling menarik sekali dia adalah bekas pengarah Jabatan Penyiasatan AMLA di bawah Bank Negara. Untuk siapa yang tak pernah dengar, AMLA itu apa? Kan? AMLA ni dia adalah agensi penguatkuasa di bawah Bank Negara Malaysia yang mana di bawah Bank Negara ada agensi-agensi penguatkuasa. Kan? Salah antaranya adalah AMLA. Okey, AMLA ada CFT, pembiayaan keganasan, ada panel syariah dan ada Suruhanjaya Security. Ini adalah sebahagiannya. Okay, yang saya tunjukkan ni adalah sebahagiannya. So masing-masing ada role and task masing-masing. AMLA ni apa tugas dia tuan-tuan? Ni, AMLA ni apa tugas dia? Scammer cukup takut dengan dia. Okay? Sebab dia boleh freeze asset, dia boleh freeze account sesiapa saja dalam Malaysia ni dia boleh freeze account. Okay? So scammer cukup takut dia anti money laundering act. AMLA ni penguatkuasa yang paling ditakuti oleh ramai scammer-scammer. So dan seterusnya adalah Aida Lim Abdullah. Siapa dia ni? Dia adalah pengarah bahagian korporat strategi dan pembangunan dan dia juga adalah general manager di Suruhanjaya Security ataupun Security Commission. Dan bekas senior manager di Bursa Saham BSKL. Yang mana kita tengok secara keseluruhannya peneraju ataupun nakhoda kapal di syarikat Quantum Metal ni tuan-tuan bukan calang-calang orang, okay? Orang daripada background bank, daripada bank negara, daripada bahagian penyiasatan AMLA sendiri dan daripada Suruhanjaya Security dan Bursa Saham BSKL. Okey. Selain daripada itu juga Quantum Metal juga menjalinkan serakan niaga dengan Bursa Suk Asila. Siapa Bursa Suk Asila ni tuan-tuan? Bursa Suk Asila ni adalah anak syarikat kepada BSKL. Kalau tuan-tuan ada handphone boleh Google sekarang kan Bursa Suk Asila ni apa. Okey. Bursa Suk Asila ni adalah anak syarikat kepada BSKL. Modal berbayar Quantum Metal di sini adalah bernilai 10 juta yang mana dia membekalkan sistem perdagangan emas, membekal emas ke bank tempatan dan antarabangsa. Okey. So mana-mana syarikat yang nak berdagang di sini, tak kisah syarikat ke bank ke, dia perlu mendapatkan pengesahan patuh syariah daripada Ishraq Consulting. Yang mana Ishraq Consulting ni tuan-tuan, siapa dia ni? Ishraq Consulting ni adalah panel syariah bank negara Malaysia. Bermaksud dekat sini, kalau Quantum Metal dah berdagang di Bursa Suk Asila ni, Quantum Metal ni patuh syariah ke tidak? Dia dah mendapatkan pengesahan patuh syariah ke tidak? Ya, dia telah mendapatkan pengesahan patuh syariah daripada panel syariah bank negara sendiri iaitu Ishraq Consulting. Okey. Selain daripada itu juga, sebelum tuan-tuan sebelum you involve dalam apa-apa bisnes sekalipun, penting untuk you tahu ekosistem company tersebut. Okey? Sebab daripada situlah you boleh tahu company ni strong tak strong, siapa ekosistem yang berada dalam ekosistem perniagaan dia. Okey. So tuan-tuan pernah tengok tak ni yang saya bulat ni? Pernah tengok tak Afin Bank? Pernah dengar? Pernah dengar tak Arahanul Tekun? Apa hubungan Quantum Metal dengan bank dan Arahanul Tekun ni? Quantum Metal supply emas kepada
Bank Muamalat, Affinbank dan Arhanun Tekun. Yang tak ada dalam slide adalah Alliance Bank. Ada lewat. Alliance Bank dan Al-Rajhi Bank. Yang mana dia, Quantum Metal ni, supply emas kepada bank-bank dan Arhanun Tekun. Saya tak tahu kalau ada orang tak pernah dengar pasal Arhanun Tekun ni. Tapi dia dah supply kepada 4 bank. Daripada mana stok emas dia dapat? Daripada Perth Mint, Australia. Kan? Betapa kepercayaan dibagi daripada Perth Mint ni, kan? Dibagi kepada Quantum Metal sehingga Quantum Metal mendapat hak pengedar eksklusif daripada Perth Mint Australia. So Perth Mint sebagai pengeluar, kan, dia melantik Quantum Metal sebagai eksklusif distributor dan Quantum Metal distribute ataupun supply emas kepada bank-bank tempatan dan Arhanun Tekun. Okay. Selain daripada itu juga dia menjalinkan kerjasama dengan My Angkasa dan ECO, Asian Cooperative Organisation, My Gold Eye dan Brings ni adalah kita punya gold vault ataupun tempat simpan. Bermaksud kat sini, Quantum Metal ni adalah orang tengah. Dia orang tengah, perantara. Okay, perantara antara supplier besar dengan third party. Okay, so kalau tuan-tuan nak buka akaun emas dekat Bank Muamalat ataupun Affinbank, ada TNC daripada bank yang you kena baca. So kalau you nak buka akaun emas daripada Bank Muamalat ataupun Affinbank, you akan tengok, okay, ada dinyatakan syarikat Quantum Metal dalam ni. You boleh buat due diligence you sendiri, okay, online saja, you pergilah buat research. Ada dinyatakan, nampak tu, Quantum Metal Sendirian Berhad. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Okay. Selain daripada itu juga, Alliance Bank menggunakan produk Quantum Metal menjalankan perniagaan emas dia menggunakan produk daripada Quantum Metal. Okay. Dan Quantum Metal juga supply emas ke Arhanun Tekun. Selain daripada dia supply emas dekat Arhanun Tekun, Quantum Metal juga melantik Arhanun ni sebagai pick up center. Bermaksud dekat sini, kalau you ada nak fizicalkan semua emas-emas digital you boleh ambil anytime dekat mana-mana cawangan Arhanun yang terdekat. So mudah ke mudah, tuan-tuan? Pergi je ambil dekat Arhanun yang terdekat. Okay, dia akan tengok kita punya location dan design kita available ke tak, dan dia suruh self pick up saja dekat Arhanun yang terdekat. Kalau tak ada design yang you order tu, tak ada dekat Arhanun yang terdekat, dia nak bagi macam mana? Dia akan hantar secara courier by GDEX, dan courier ini diinsurankan. So you tak perlu risau emas you hilang ataupun emas you tiruan ke apa ke, kan? Tak perlu risau sebab you nak mengesahkan emas tulen atau tak, sebelum you buat benda tu, Arhanun dah buat dulu sebelum you buat. Okay. Selain daripada tu juga, Quantum Metal menjalinkan kerjasama dengan Biro Angkasa ataupun Malaysian Cooperative Organisation, yang mana dalam dia ada 6.5 juta keahlian. Dan selain daripada itu juga, dia menjalinkan kerjasama dengan Asian Cooperative Organisation ataupun ECO, yang mana terdiri daripada 10 buah negara dan 60 juta keahlian. Okay. Kalau tuan-tuan tengok dekat skrin ni, tuan-tuan, ini adalah jalinan kerjasama antara Dewan Perdagangan Islam Malaysia, okay, DPIM, menjalinkan kerjasama dengan Quantum Metal, kan, untuk pemulihan ekonomi. Semasa press conference, tuan-tuan tengok background gambar dekat belakang tu, semasa press conference DPIM dengan Quantum Metal, ditanya kepada DPIM, kenapa you pilih Quantum Metal sedangkan banyak lagi syarikat-syarikat emas dekat luar sana, kan? Macam-macam ada, itu ini kan. Saya tak nak sebut lah syarikat luar sana, kan. Dan you pun tahu. Tapi kenapa dipilih Quantum Metal? Dia jawab kerana di Quantum Metal ada solusi. Okay? Di Quantum Metal ada solusi. Solusi pemulihan ekonomi yang mana mampu membantu rakyat marhen macam kita. Okey. So selain daripada itu juga, kan,
Ini tuan-tuan tengok Malakat Mall juga turut menjalinkan kerjasama dengan Quantum Metal. Siapa Malakat Mall ni? Di bawah Malakat Mall, dekat Cyberjaya ke Putrajaya, saya tak ingat, ada mall dia. Okey, ada mall dia dekat dekat area Cyberjaya atau Putrajaya, dan di bawah Malakat Mall ni ada lebih daripada 50 cabang perniagaan. Okey. So Malakat Mall menjalinkan kerjasama dengan Quantum Metal, membolehkan pelanggan bayar guna emas digital. Yang mana kalau you ada akaun emas digital di Quantum Metal, you boleh pergi shopping dekat Malakat Mall. Tuan-tuan minta mute kan minta tolong. Minta tolong mute kan. Okay. Minta tolong mute kan voice. Okay, thank you. Alright. So, kalau you tengok, ini kalau you pernah tengok dalam Coach Fazil punya Facebook, dia hampir tiap-tiap hari tuan-tuan, dia buat perkongsian, kan. Brainy Bunch ni adalah salah satu anak syarikat ataupun cabang perniagaan daripada Malakat Mall, yang mana Coach Fazil ni dia educate parents yang mana hantar anak dekat Brainy Bunch ni, sebelum you spend kos pengajian anak-anak ni, kan, adalah lebih baik you menggunakan fasiliti di Quantum Metal ni untuk sandarkan you punya expenses dengan emas. Okay. Macam mana fasiliti di Quantum Metal ni mampu menyelamatkan belanja hangus ataupun komitmen ataupun hutang kita setiap bulan tu dengan emas. Okay. So sekejap lagi kita akan terangkan dengan lebih lanjut macam mana fasiliti yang saya maksudkan tadi. Okay. So, members of World Gold Council. Quantum Metal ni adalah members of World Gold Council, yang mana dia mematuhi AUFI punya standard syariah. Okey, bukan satu agensi saja tuan-tuan yang mengesahkan Quantum Metal ni patuh syariah, tapi 5 agensi mengesahkan Quantum Metal ni patuh syariah. Okey, so secara amnya, kalau tuan-tuan tengok kat sini Quantum Metal, kita tahu tadi saya dah terangkan, Quantum Metal berdagang di Bursa Suk Asila. Yang mana kita tahu nak berdagang di Bursa Suk Asila, siapa Bursa Suk Asila? Sorry. Dia adalah anak syarikat kepada BSKL. Yang mana kita tahu you nak berdagang di BSKL, mana-mana syarikat korporat, mana-mana bank nak berdagang di Bursa Suk Asila ni, dia perlu mendapatkan pengesahan patuh syariah daripada Ishraq Consulting. Dan Ishraq Consulting ni siapa? Ishraq Consulting ni saya dah terangkan tadi, dia adalah panel syariah kepada Bank Negara Malaysia. Bermaksud kalau Quantum Metal dah berdagang di Bursa Suk Asila, kan, dia telah mendapat pengesahan patuh syariah daripada Ishraq Consulting. Okey. Dan yang ketiga adalah daripada Rakabah, yang mana Rakabah ni adalah di peringkat Asia. Okey. Dia menilai kepatuhan syariah tapi di peringkat Asia international punya level. Dan selain daripada tu, Quantum Metal mendapat pengesahan patuh syariah daripada Tawafuk Consultancy, ini Malaysia, dan paling susah nak dapat adalah di peringkat antarabangsa, iaitu AUFI, Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution, yang mana dia menggariskan rule syariah yang sangat-sangat ketat. Tapi Quantum Metal telah melepasi syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk dia patuh syariah. Okey. So, sebagaimana tuan-tuan tengok dekat skrin sekarang adalah pengesahan patuh syariah daripada Ishraq Consultant. Yang mana kita tahu Ishraq Consultant ni adalah panel syariah established by Central Bank of Malaysia. Dia adalah panel syariah Bank Negara Malaysia. Okay, yang pertama tuan-tuan tengok yang sebelah kiri sekali tu. Ini adalah produk GSA ataupun Gold Storage Account, kita punya emas digital. Okay, telah mendapat pengesahan patuh syariah daripada Ishraq Consulting, dan yang terkini adalah daripada Tawafuk Consultancy. GSA masih lagi dapat daripada Ishraq Consulting. Yang kedua adalah GCA. Yang mana GCA ni dia berkonsepkan pajakan. Bila sebut pajakan, dia melibatkan transaksi duit masuk keluar dengan akaun bank kita. Pajakan kita ataupun kalau di peringkat company dia tak bagi sebut pajakan. Dia macam pajakan tapi bukan dia. Jadi saya akan terangkan dengan lebih lanjut apa itu GCA. Dan fasiliti GCA ni juga dia mampu menyediakan
kemudahan untuk kita tukar daripada hutang jadi aset emas. Okay, jadi saya akan terangkan dengan lebih lanjut apa itu fasiliti GCA ni. Yang ketiga adalah Gold Asset Enhancement ataupun GAE, yang mana GAE ni menyediakan kemudahan Islamic Financing Tawarruk Murabahah ataupun kaedah pembelian tertangguh melalui pembiayaan tawarruk, yang mana you beli 10 gram, you dapat 100 gram secara patuh syariah. Okay. Yang bawah ni adalah daripada Tawafuk Consultancy. Tengok, Gold Asset Enhancement is Syariah Compliant. Macam mana boleh patuh syariah? Kejap lagi saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Alright. So, di mana emas-emas kita disimpan, tuan-tuan? Emas kita, Quantum Metal tak simpan stok emas yang banyak, tuan-tuan. Kalau you ingat daripada pertengahan tadi, saya ada cerita Quantum Metal adalah orang tengah. Okay, menyediakan fasiliti-fasiliti dan dia tak simpan semua emas, stok emas ni. Di mana emas kita disimpan? Emas kita disimpan di Brinks, Singapore. Yang mana ini adalah third party gold vault ataupun peti simpanan, peti besi pihak ketiga. Brinks Singapore ni, tuan-tuan, dia baru ke dalam servis menyimpan emas ataupun logam berharga ni? Dia company ni baru 2-3 tahun ke dalam industri ini? Tidak. Dia bermula pada tahun 1859. Sejak tahun 1859 sehingga sekarang, berpengalaman lebih daripada 150 tahun dalam industri penyimpanan barang ataupun emas, logam-logam berharga. Tuan-tuan, minta mute, tuan-tuan. Okey, minta mute. Minta tolong mute kan dulu. Okey, tolong mute kan. Kalau tak, saya kena ni minta maaf, tuan-tuan. Saya terpaksa mute kan dulu. Saya mute kan all dulu. Sorry, ada gangguan. Masya-Allah, ada gangguan. Okey, tak apa. Kita mute all dulu. Alright. Last kali sekejap lagi saya akan sediakan ruang untuk tuan-tuan Q&A, bertanya soalan. Okay, don't worry. So, sambung balik. Brinks ni company yang baru ke menyediakan perkhidmatan logistik penyimpanan besi logam berharga ni? Tidak. Usia dia dah lebih 150 tahun dan punyalah lama dia dalam industri logistik ni sehingga dia dikenali dengan logistik paling selamat. Malaysia saja ke yang pakai perkhidmatan dia? Tidak. Lebih daripada 110 buah negara menggunakan perkhidmatan Brinks ni. Okay? Dan semua emas kita diinsurankan oleh Lloyd of London. Di Quantum Metal, you boleh beli emas rendah RM10. You dapatlah dalam 0.039 gram. Okay? Walaupun you beli RM10, dapatlah 0.039 gram. Tapi setiap gram emas you diinsurankan oleh Lloyd of London. Kita bukan takaful, setiap takaful Malaysia ke kan. Apa insurans yang lokal ni dia adalah international punya insurans, Lloyd of London. Di sini saya suka compare dengan deposit you dekat bank. Okay? Deposit you dekat bank, saya tak cakap bank tak bagus lah. Kan? Saya tak cakap bank tak bagus, tapi saya nak compare kan antara deposit you di bank dan perlindungan you di Lloyd of London. Kita tengok You simpan deposit di bank, siapa yang melindungi deposit you? PIDM. So PIDM yang melindungi deposit you. Kalau you ada simpanan 500,000, contoh 500k, and you ada simpanan 500,000 dalam account bank, tak kisah bank mana-mana pun, PIDM akan cover kalau duit you hilang 500,000. Tapi maksimum berapa dia cover, tuan-tuan? Dia cover maksimum hanya 250,000. So apa jadi pada balance ni? Akan hangus. Okay. Logiknya kenapa dia tak cover 100%, tuan-tuan? Kenapa dia tak cover 100%? So tuan-tuan fikirlah sendiri. Kan? Logiknya dari segi aspek safety and security bank, dari aspek dua benda ni, you boleh nilai kenapa dia tak cover 100%. So you boleh buat conclusion you sendiri. Saya tak nak cakap lah. Kan? Tapi you boleh nilai sendiri. Kenapa tak cover 100% saja deposit kita? Okay. So macam mana dari segi safety and security bank boleh dipertikaikan lah. Kan?
Compare dengan Lloyd of London, tuan-tuan. Lloyd of London dia cover 100%. Yang mana bila dia berani cover 100% ni, bagaimana safety and security yang disediakan oleh Perkhidmatan Logistik Bertaraf Dunia di BRINS Singapore ni. Okay. So terang lagi bersuluh perbandingan yang bagai langit dengan bumi. Okay. So selain daripada tu juga, Quantum Metal juga dilantik sebagai pengedar eksklusif Perth Mint Australia, yang mana selain daripada Quantum Metal ada satu lagi syarikat yang mendapat hak pengedar eksklusif. Hanya 2 syarikat saja yang mendapat kepercayaan daripada Perth Mint Australia ni untuk dilantik sebagai pengedar eksklusif. Kita tak mengedarkan jenama lokal, tuan-tuan. Kijang emas ke, rusa emas ke, telur emas ke, bunga emas ke, tak. Okey. Kenapa pentingnya brand? Saya bagi contoh, kalau tuan-tuan bawa jenama lokal, kan, apa gold ke sekalipun, kan, jenama lokal, you bawa pergi ke overseas, kan, pergi bawa ke overseas, you nak jual you punya gold bar, ini gold bar original, tuan-tuan, 999. Okay, you nak pergi jual dekat bank jenama lokal ni, you nak pergi jual dekat kedai emas ni overseas, jenama lokal ni tak semua kedai emas yang terima. Ada 2 tempat yang dia akan terima. Yang pertama kedai pajak, yang kedua kedai goldsmith ataupun tukang emas. Tapi you siaplah dengan dia punya spread ataupun susut nilai dia. Dan kalau you ada jongkong yang bernilai 100k, dia cuma bagi 50% saja dekat you. 50k saja. Okay. So you rasa penting tak jenama ataupun brand ni? Sangat-sangat penting. Yang mana Perth Mint ni you bawa lah pergi international, seluruh dunia mengenali jenama Perth Mint Australia. So penting tak jenama? Sangat-sangat penting. Yang mana Perth Mint ni dimiliki 100% oleh Kerajaan Australia Barat, pengeluar jongkong emas tulen yang berkualiti tinggi dan antara yang terbesar dalam dunia. Okay. Dan kalau you rujuk surat ni, ini adalah official letter memaklumkan yang Quantum Metal ni telah dilantik sebagai pengedar eksklusif. Okay, selain daripada itu juga, Quantum Metal juga mendapat kepercayaan daripada ICBC Bank untuk mengedarkan produk dia. Apa produk dia? Shilling emas panda. Yang mana ICBC Bank ni siapa, tuan-tuan? Dia adalah antara bank yang terbesar di dunia. Besar tak besar dia, tuan-tuan, sehingga dia mampu memberi kerajaan pinjaman duit. ICBC Bank ni, dia punya besar dia bagi berapa banyak government, kerajaan dalam Asia ni pinjam duit untuk dia. Dengan interest rate tu, itu memang tak munasabah lah, kan. Tapi nak menunjukkan yang bank yang terbesar di dunia ni, kan, dia punya level besar dia sampai mampu bagi government pinjam duit. Dan ICBC Bank memberi kepercayaan kepada Quantum Metal dan melantik Quantum Metal sebagai pengedar eksklusif dia punya produk. Okay? Dia tak simply lantik mana-mana kedai tepi-tepi jalan ni, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia entiti tu akan membawa nama ICBC. So kalau dia lantik daripada bukan-bukan punya distributor, rosaklah nama dia. Okay, tapi Quantum Metal telah mendapat kepercayaan daripada ICBC Bank. Okay, ini soalan yang common orang selalu tanya. Berdaftar tak dengan bank negara? Soalan yang panas. 2-3 hari lepas ni dalam media sosial panas orang tanya, kan. Berdaftar tak dengan bank negara? Okay, tapi you kena tahu dulu sebenarnya orang yang tanya tu pun dia pun tak tahu, kan, siapa yang patut berdaftar terus dengan bank negara. Okay, dan sebagaimana yang saya maklumkan tadi, di bawah bank negara ada agensi-agensi penguatkuasa dia. Okay, ada CFT, ada AMLA, okay, ada ST dan ada panel syariah. Sebenarnya security dan panel syariah. Yang mana di bawah ni adalah agensi-agensi penguatkuasa di bawah bank negara. So siapa yang kena berdaftar dengan bank negara? Kalau you nak buka bank, yes, you kena berdaftar terus dengan bank negara. Tapi Quantum Metal ni bank ke, tuan-tuan? Tidak, dia bukan bank. Dia adalah syarikat jual beli emas. Yang mana syarikat jual beli emas, dia Quantum Metal ni melaporkan perdagangan harian dia kepada AMLA dan CFT yang merupakan agensi-agensi penguatkuasa di bawah Bank Negara Malaysia. Yang mana tak perlu berdaftar terus dengan bank negara pun, cukup dengan agensi-agensi penguatkuasa di bawah dia. Dan paling penting sekali untuk kita tahu adalah dia bukan MLM. Dia bukan MLM yang you nak kena
desperate kan, tak gerak tak makan, kena cari-cari orang, ada pairing pula, langgar-langgar macam tu kan, pair tu puk berlanggar jadi duit kan, tak langgar tak ada income. Dia bukan quantum metal bukan macam tu. Okay, dan ini juga sangat penting, dia bukan skim cepat kaya. Apa guidance dia untuk kita tahu skim cepat kaya ni tuan-tuan? Okay, skim cepat kaya menawarkan ROI secara mingguan ataupun bulanan. Bermaksud kat sini macam mana you nak kenal? Kod-kod lah lepas ni ada kawan-kawan, sahabat, handai, adik-beradik kita yang offer you kan, bro, sis, I ada satu plan investment cantik punya ni kan, you invest 10k tiap-tiap bulan, you 4D syarat dia. Duduk, diam, dapat duit 4D. Okay? You jangan risau, confirm dapat punya. Company kita bagi 10% tiap-tiap bulan selama 24 bulan. Kat situ, you boleh hidu dia punya bau-bau scam dia kat mana. Bila dia menawarkan fixed return. Ini key dia tuan-tuan. So, you ingat. Ni you boleh gunakan benda ni. Maklumat ni saya kongsikan untuk you mampu elakkan diri you daripada terjebak dengan skim-skim cepat kaya ataupun scammer-scammer dekat luar sana. Bila dia menawarkan fixed return, hati-hati. Dia possibility untuk dia adalah skim cepat kaya ataupun scammer tu sangat-sangat tinggi. Okay, quantum metal bukan macam tu. Kita tak menjanjikan fixed return. Okay, so apa relationship antara quantum metal dengan AMLA? Sama seperti kedai pajak, kedai emas, kedai motosikal yang memberikan so-called pembiayaan kepada pelanggan, quantum metal juga diwajibkan untuk melaporkan detail syarikat dia dengan AMLA, yang mana untuk dia berdagang ataupun bila sebut pajakan tadi kan, ada produk ataupun fasiliti yang berbentuk pajakan tadi tu, dia melibatkan transaksi keluar masuk duit daripada akaun company kepada akaun bank kita. So, syarat daripada AMLA untuk melakukan transaksi daripada syarikat kepada publik ataupun awam, syarikat tersebut perlu mendapatkan kredit lesen. Daripada siapa yang mengeluarkan kredit lesen ni? Daripada AMLA, untuk mencegah berlakunya pengubahan wang haram. Okey, nampak? Kredit lesen untuk melakukan aktiviti pertukaran emas kepada tunai dan turut bekerjasama dengan koperasi dan bank-bank utama. Okey, selain daripada tu, quantum metal juga adalah institusi pelapor ataupun reporting institution di bawah atau pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan. Tuan-tuan boleh rujuk surat di sebelah kanan ni, Bank Negara kan, hantar surat kepada Executive Chairman ataupun CEO memaklumkan yang quantum metal berada di bawah pemantauan AMLA. Okey, soalan yang common juga orang selalu tanya, relate dengan soalan tadi. Adakah quantum metal berdaftar dengan Suruhanjaya Security? Tapi you kena tahu dulu siapa Suruhanjaya Security ni. Apa role and task dia? Suruhanjaya Security ni kan, kalau you nak buka syarikat pelaburan saham atau cryptocurrency, okay, yang ni you kena daftar dengan Suruhanjaya Security. Tapi syarikat quantum metal ni tuan-tuan, adakah dia syarikat pelaburan saham? Adakah dia syarikat kripto? Tidak. Dia bukan menawarkan pelaburan saham. Okay? Dia adalah syarikat jual beli pinjam, jual beli, simpan, pajakan, gadaian dan pembiayaan emas. Yang mana syarikat jual beli emas secara komersial tidak perlu berdaftar dengan Suruhanjaya Security. Bermaksud kat sini, kalau you hilang IC, you pergi balai bomba nak buat IC baru. Boleh ke? Boleh. Mana boleh? You salah tempat. Okay? Hanya syarikat yang terlibat dengan pasaran modal, pelaburan saham yang perlu berdaftar dengan Suruhanjaya Security untuk pengawaslian korporat. Okey, ini adalah website yang mana nanti di akhir rancangan kita pada malam ini, tuan-tuan boleh, yang mana yang belum buka akaun lagi, boleh rujuk you punya introducer yang memperkenalkan ataupun yang berkongsikan link ni kepada tuan-tuan, boleh rujukkan dia untuk buka akaun. Okey, selain daripada itu juga you boleh download dekat Google Play Store ataupun App Store. Apps QM Gold ni kan sangat-sangat friendly user, and you boleh menggunakan apps ni untuk melakukan transaksi jual beli kan, yang mana sangat mudah dan cepat, friendly user, payment gateway kan, macam you nak shopping bayar pakai QR code saja, transfer gold dekat Malacca Mall dan berbelanja menggunakan emas. Okey, ini adalah settle tadi ni dekat company punya background. Kita dah tengok
Dari segi syariah compliant, kita dah tengok. Dan sekarang saya akan kongsikan fasiliti produk yang disediakan oleh Quantum Metal. Alright, yang pertama sekali adalah gold bar ataupun emas fizikal. Emas fizikal gold bar. Yang mana emas 999 lah. 916 tak ada kat Quantum Metal Ini clear cut. Fizikal, emas fizikal. Yang kedua adalah GSA ataupun Gold Storage Account. Apa itu Gold Storage Account? Dia adalah tempat menyimpan emas digital kita ataupun digital gold kita. Yang mana kalau you ada 100 gram dalam GSA, 100 gram ini boleh difizikalkan. Itu syarat untuk patuh syariah yang kita tengok tadi Israq dah mengesahkan. Okey, selain daripada itu juga apa kelebihan dia tuan-tuan? Kelebihan dia boleh beli, simpan, jual, pindah emas secara online dan boleh ditukarkan kepada emas fizikal mengikut amount yang sama dan akaun you di GSA tak macam syarikat-syarikat lain kena ada balance pula dalam tu. Di GSA you boleh kosongkan untuk buat withdrawal. Okay. Dan tak ada upah simpan. Ada setengah-setengah syarikat kat luar sana mengenakan upah simpan setahun, certain rate. Okay. Di GSA kita ni tak ada upah simpan dan you boleh beli serendah RM10 sahaja. Dan compare dengan dekat luar sana, ada syarikat yang mengenakan minimum buy dia sehingga RM100 kan. Apalah nasib orang yang gaji saya RM50, dia tak mampu nak menyimpan. Tapi di Quantum Metal, walaupun you bergaji bersih sehari RM50 pun, you mampu simpan sehari RM10. Boleh. Okay. So GSA, emas digital, 100% bersandarkan kepada emas fizikal. Sini pun straightforward, clear. Tak ada masalah. Mudah sangat nak faham. Okay. So, yang ketiga. Yang ketiga adalah Gold Convert Account. Apa itu Gold Convert Account ni tuan-tuan? Gold Convert Account ni berkonsepkan pajakan. Dia macam pajakan tapi bukan dia. Jadi saya tunjukkan apa bezanya. Dia macam pajakan tapi bukan dia. Sebab itulah berfungsi untuk membuat tukaran emas kepada mata wang berdasarkan simpanan emas anda di GSA. Bermaksud kat sini, kalau you ada 100 gram di GSA, you boleh tukarkan jadi duit. Ini bukan jual tuan-tuan. Ini bukan jual. Dia tukar, dia sandarkan emas kita jadi duit. Tapi emas kita masih ada lagi. So, berapa cash yang dia bagi dekat kita tuan-tuan? 85%. Compare dengan syarikat-syarikat di luar sana, pajakan di luar sana, dia bagi biasanya 70% sahaja. Dia bagi cash dekat kita. Okay, baki 30% tu dia pegang lah. Okay. Tapi di Quantum Metal dia bagi tinggi 85% dari nilai emas boleh ditunaikan. Dan selain daripada itu juga, apa lagi kelebihan dia tuan-tuan? Kelebihan GSA ni, berapa lama duit masuk dalam account bank 85% ni? Dalam tempoh 12 ke 48 jam sahaja masuk dalam account bank. Cepat Fee tahunan serendah 3.5%. Setahun bersamaan dengan sebulan 0.29%. Sebulan. Rendah ke rendah tuan-tuan? Compare dengan pajakan kat luar sana 1 hingga 1.5%. Saya tak nak sebut pajakan mana kan. Tapi tuan-tuan boleh nilai, compare sendiri Dekat luar sana 1 hingga 1.5% sebulan. Kalau setahun dah jadi 24%. Di Quantum Metal hanya 3.5% saja upah simpan. Fee dikira dari pembiayaan kita dan kalau compare di Arahnu contoh. Kalau you pajak di Arahnu, cuba jangan bayar upah simpan selama 6 bulan. Apa jadi pada you punya emas tuan-tuan? You call bulan ke-7 tu, bang, saya nak ambil balik emas ni. Minta maaf lah bro, awak dah 6 bulan tak bayar emas awak ni, kami dah lelong lah, dah ada orang beli dah. Padam muka. Apa so tak bayar upah simpan kan? Tapi di sini, kalau you tak bayar upah simpan, memang you tak bayar pun sebenarnya upah simpan ni. Sebab dia charge dekat bila you nak jual. Nanti saya tunjukkan upah simpan dia totally tak sama dengan di Arahnu. Okay. Dan tiada had masa tebus, emas kita tidak akan dilelong. Macam situasi yang saya bagi contoh tadi. Okay. Tak ada had masa tebus, emas kita tak akan dilelong dan pajakan online yang patuh syariah. Okay. Di sini saya nak tunjukkan, saya nak kongsikan macam mana fasiliti di Quantum Metal ni mampu backup kita punya financial. Kita dah tengok produk QM. Siapa ada pen dan kertas, you boleh salin
ataupun dekat sesi ni, sesi penulisan saya ni, kalau you tak faham, you boleh tanya lagi. Okay, boleh tanya terus. Tak ada masalah. Sebab kita tak ramai. Kalau kita ada sampai 100 orang, saya pun tak berani, bukan tak berani nak offer. Tak ada nak layan lagi. Sebab kita ada 15 orang ni, dia lebih kepada dalaman kita kan. Tak ramai tak apa, boleh layan lagi 15 orang ni. Apa tak faham, part kat mana sekejap lagi, boleh tanya terus. Okay, buka mic terus tanya. Okay, yang pertama adalah emas physical. Okay, yang kedua adalah gold storage account ataupun GSA. Apa dia GSA? Apa fungsi dia? Wallet emas digital. Okay. Fungsi dia beli, simpan, jual, pindah. Boleh beli serendah RM10 sahaja. Ini pun straightforward saja. Yang kedua, gold storage account. Yang mana gold storage account ni, dia boleh di-physicalkan. 100% dia boleh di-physicalkan. You ada 100 gram dalam gold storage account, you boleh tukarkan kepada 100 gram emas physical. Okay, straightforward. Yang ketiga adalah gold convert account. Apa itu gold convert account? GCA. Dia berkonsepkan, nak bagi mudah faham sebenarnya, dia bukan pajakan tuan-tuan. Dia bukan. Dia bukan pajakan. Okay. Tapi nak bagi mudah faham, dia berkonsepkan pajakan. Okay. Pajakan yang mana bila sebut pajakan ni, dia melibatkan transaksi duit masuk keluar. Okay. Berapa persen cash dia bagi kat kita? 85% cash dia bagi kat kita dalam masa berapa lama masuk account bank? 12 ke 48 jam hari bekerja. Laju ke laju? Dah lah banyak laju pula tu kan. Okey. So, upah simpan dikenakan adalah serendah 3.5% setahun bersamaan dengan 0.29% sebulan. Alright. So, bagaimana kita nak gunakan fasiliti GCA ni untuk tukarkan kita punya hutang. Tukar hutang atau komitmen atau expenses. Belanja hangus kita tu menjadi simpanan aset emas. Okey, macam mana nak buat? Macam mana kita nak tukarkan kita punya expenses ataupun hutang-hutang kita tu untuk menjadi simpanan emas? Okay, tuan-tuan tengok betul-betul kat sini. Yang pertama, saya bagi contoh you punya income sebulan. Income sebulan. RM 7,000 lah. 7,000 sebulan income you. You punya komitmen sebulan ataupun hutang yang you kena bayar sebulan, komitmen lah. Okay, hutang ataupun komitmen. Sebulan, saya letak 3,000 lah, saya bagi contoh. 3,000 sebulan. Setahun dah jadi berapa tuan-tuan? Tak pernah ada orang kira pun sebelum ni, betul tak? Kan? Sebab apa? Sebab dia duit ni hangus. So tak pernah ada orang yang kira pun sebelum ni. Kalau sebulan 3,000, you punya komitmen, setahun dah jadi berapa tuan-tuan? 36,000 per tahun. Hangus menjadi debu macam tu. Kalau you duk bayar hutang kereta sebulan 3,000 kan, dapat kereta je lah. Kan? Kalau bayar motor sebulan 3,000 ke, campur dua-dua tu, dapat motor, dapat kereta. Itu je yang you dapat. Hangus macam tu saja. Okey. So kita tengok. Bagaimana kita nak tukarkan hutang kita jadi emas ataupun komitmen kita jadi emas. Okey, langkah yang pertama, bila masuk saja gaji you kat sini, kan? Gaji dapat saja 7,000 tu, relax dulu. Relax dulu. Jangan bayar hutang, jangan buat apa-apa lagi. Beli GSA dulu, tuan-tuan. Okey, beli GSA, beli emas dulu. Okey. Beli emas berapa banyak nak beli emas? Kita tengok komitmen you, kan? Beli emas RM 3,529.
pada harga, saya ambil contoh harga sekarang lebih kurang 250 per gram. Okay. So berapa gram you dapat? You dapat dalam 14 gram. You dapat dalam 14 gram. So 14 gram ni sebenarnya adalah apa? Ni duit yang you nak bayar hutang tadi, tapi you beli emas dulu. So penting tak you nak bayar ni? Ni duit yang nak bayar hutang ni, duit yang nak bayar komitmen ni, tapi you beli emas dulu. Sekarang ni duit tu dah jadi emas. So macam mana nak tukarkan dia jadi duit balik? Kita nak bayar hutang, hutang tetap tak kena bayar, beli emas pun. Okay, macam mana kita nak tukarkan jadi duit balik? Tukarkan dia duit balik melalui fasiliti GCA ni, convert GCA. Bila you convert GCA, dia akan bagi balik 85% cash masuk dalam akaun bank. Dalam masa berapa lama? 12 ke 48 jam sahaja hari bekerja. Siapa ada kalkulator tuan-tuan? You tekan tengok. 3529 ni kali dengan 85%. Berapa cash you dapat? RM 2999. 2999.65. Okey. Kita tengok kat sini Sekarang you dah ada cash di tangan 299965. Boleh ke? Boleh untuk you bayar komitmen ataupun hutang. Boleh ke? Boleh tuan-tuan. Boleh lah. So ambil duit daripada 85% ni, pergilah nak settlekan hutang ataupun komitmen yang tertangguh dalam masa 12 ke 48 jam tadi ni. Okey. So komitmen you, hutang you dah settle belum? Dah settle, tapi komitmen hutang dah settle lah. Tapi you kena ingat, you ada pemilikan emas bernilai sebanyak 14 gram yang you ada. Boleh ambil ke tak boleh ambil tuan-tuan? 14 gram ni tak boleh ambil. Tak boleh ambil lah. You dah ambil cash dah tadi ni. Nak bayar komitmen, bayar hutang tu. Tapi you ada ownership ataupun pemilikan. Okey. So, dalam membina kekayaan dalam industri ataupun dalam penyimpanan emas ni, dalam membina kekayaan dalam penyimpanan emas ni tuan-tuan, kita mesti fokus untuk besarkan gram dia. Ini you buat sebulan dapat 14 gram. Tuan-tuan minta mute tuan-tuan. Tak tolong. Minta mute sekejap. Okay, terima kasih. So dalam kita nak membina kekayaan dalam perdagangan emas ni, penyimpanan emas ni, kita jangan fokus simpan duit tuan-tuan. Fokuslah untuk membesarkan gram. Okey, macam mana nak besarkan gram? Ini you baru buat bulan pertama. So macam mana nak besarkan gram? You buat benda yang sama bulan kedua. Sebab komitmen dah settle, you dah dapat dah emas. So buat pula bulan kedua. Okey. So bila you buat bulan kedua dan bulan-bulan seterusnya, ini saya ambil contoh. Saya ambil contoh you buat selama 12 bulan. Sorry. Buat selama 12 bulan. Ini cerita nak besarkan dia punya grammage. Besarkan gram. Sebulan you buat tadi 14 gram. You buat selama 12 bulan. Berapa total grammage yang you ada sekarang? Tiap-tiap bulan buat benda yang sama. Dapat gaji ya, relax dulu, beli emas GSA dulu, pajak, dapat cash baru bayar komitmen. You ulang buat benda yang sama tiap-tiap bulan. Dalam bulan ke-12 nanti, kalau ini rate yang lebih kurang lah, nak mudah kira kan, 250 ni kan, mungkin berbeza kan, tapi kita nak mudah kira, okey, 12 kali 14 gram sebulan, you dah ada 168 gram pada bulan ke-12. Okey, soalan saya, 168 gram ni, you boleh ambil ke tak boleh ambil tuan-tuan? Mana boleh ambil? You nampak ni, you dah cash kan ni tiap-tiap bulan ni, nampak? Kan? You dah cash kan tiap-tiap bulan untuk you bayar hutang, bayar komitmen tu. So 168 gram ni mana boleh ambil? Cuma dia ownership ataupun pemilikan ni you punya. Alright. So macam mana nak buat ni? Inilah bezanya kita dengan Arahnu tuan-tuan. Kita tak manipulate sistem Arahnu sebagaimana yang didakwa oleh orang kat luar sana. Tak.
Sebab itulah kita tak nama pajakan. Saya bagi contoh aja tadi ni. Nama Arhanu tu nak bagi orang kita mudah faham. Okay? Tapi dia bukan macam Arhanu. Cuma nak compare tukaran ataupun sandaran duit dengan emas ni. Okay. Di Arhanu, saya bagi contoh Arhanu, mudah nak faham. Di Arhanu, kalau you pajak emas di Arhanu, okay, emas you naik harga tiba-tiba bulan depan. Kan? Pajak emas hari ni dapat cash lah. Tiba-tiba bulan depan naik harga. You boleh terus jual tak emas you? Kan? Emas yang you pajak tadi tu boleh jual tak? Tak boleh jual. Kan? Apa yang you kena buat kalau you nak jual? You kena pergi tebus. Ini yang membezakan kita dengan Arhanu. Di GCA, fasiliti GCA ni tak memerlukan untuk you tebus. Bila harga naik saja, you terus boleh jual dan dia akan tolak you punya cash yang you duk ambil tiap-tiap bulan tu. Okey, tengok kat sini. Okey. So kita andaikan, kan, you yakin tak hujung tahun nanti, bulan ke-12 nanti, kan? Hujung tahun lah, bulan ke-12 nanti ke, 12 bulan daripada sekarang, you yakin tak harga emas naik? Okey. Kita buat kiraan. Harga naik. RM 310 per gram. Apa jadi, tuan-tuan? Berapa nilai 168 gram you ni? Macam mana nak kira? Kali dengan harga semasa. Okey, berapa? RM 52,008. Boleh ambil semua ke tak, tuan-tuan? Mana boleh ambil? Kan saya cakap tadi 168 gram tu you duk cashkan tiap-tiap bulan tu apa? Kan? Oh, banyak cantik emas nak ambil, duit nak ambil. So dia akan tolak lagi, tengok dia akan tolak. Lebihan tu kita punya, tengok lagi. Okay. Dia akan tolak. Ini adalah total value dia waktu ni, waktu berlaku kenaikan harga ni. Ini value dia waktu ni. Okay. So boleh ambil semua ke? Tak boleh ambil sebab ni cerita nak ambil untung. Nak ambil untung kita nak kira lah untung bersih berapa. Nak kira untung bersih, kita tolak lah dengan ni yang kita dah ambil tiap bulan ni. Total kali 12 bulan. Berapa? Tolak 85% pajakan ataupun GCA yang kita buat tiap bulan tu kali dengan 12 bulan. Berapa? RM 35,995. Okey. Ini dah bersih belum, tuan-tuan? Dah bersih ke belum? Belum bersih lagi. Sebab apa belum bersih? Sebab ada upah simpan. Fee. Setahun 35% upah. Okay. So jadi berapa? Upah simpan 35% daripada, boleh siapa-siapa tolong saya, 35% upah simpan daripada jumlah pembiayaan dia bagi kat kita 35,995. Berapa? 35%, 5 kali tengok. Sekejap Dia dalam 1,500. 1259. 1259. 1259. Dah bersih belum, tuan-tuan? Dah bersih. Berapa total dia? Betul. Cuba tolak tengok. Siapa boleh bantu? 52080. 52080. Tolak 14826. 14 826. 14826. Tu dia. Ini apa, tuan-tuan? Ini apa? Ini apa ni? Ni 14826 ni apa? Inilah Ontong kita lah. punya ontong. Kita punya Ontong, ontong ataupun net profit. Problem tak kalau you kena tebus balik emas bila you naik harga, emas you naik harga nanti you kena tebus balik, problem lah. Problem lah. You nak cekau mana cash sampai 36,000 ni. Kan, kalau you kena tebus, problem lah. So, fasiliti GCA ni, kan, dia tolak saja cash yang you dah ambil selama setahun tu, total semua sekali, selama 12 bulan yang you duduk bayar hutang tu, kan, dia tolak pula upah simpan. Inilah bersih daripada kenaikan harga emas. So, you rasa fasiliti GCA ni mampu tak membantu? Kalau you tengok betul-betul, asal muasal dia, bahasa macam Istana Melaka tu, kan, asal muasalnya, 14,000 ni datang daripada mana, tuan-tuan? Datang daripada ini. Ni datang daripada ni.
Ni datang daripada mana? Datang daripada hutang ataupun komitmen yang you nak bayar, you suka tak suka, bulan depan you tak buat GCA pun, you tak buat GSA pun, hutang bulan depan tetap agak kena bayar, betul? Kan? Kena bayar. Cuba kalau saya tak nak pakai GSA ni, kan? Sebab bulan depan saya tak payah bayar hutang. Try tengok. Kan? You suka tak suka, bulan depan you tetap juga 3,000 ni kena keluar, betul tak betul tuan-tuan? Yes. So, nampak kan apa salahnya? Apa salahnya? You tak nak buat pun tak apa, kita tak rugi apa-apa tuan-tuan. Kan? Tapi nak menunjukkan dekat sini bahawa you ada option. You ada pilihan. Kan? Fasiliti yang disediakan oleh Quantum Metal melalui GCA ni mampu untuk ini yang maksud PDIM pula dah. Apa DPIM tadi tu, Dewan Perdagangan Islam Malaysia tadi tu yang dia cakap solusi-solusi tu. Inilah solusinya. Kan? Sebelum ni hangus, berapa tahun hangus. Tak dapat apa. Tapi dengan fasiliti GCA ni, dia mampu untuk backup ataupun tukarkan kita punya hutang komitmen ni jadi simpanan emas. So 14,000 ni, you boleh tak kalau you nak belanja? Okey lah, belanja lah. Boh 30% belanja. And boh 70% lagi jadi emas. So tercapai dah hasrat you untuk tukar hutang. Asal dia dari hutang. Jadi emas. Okey ke? Okey. Okey sangatlah. Datang daripada hutang kot. Kan? Sebelum ni, you simpan emas daripada mana? Daripada lebihan duit. Kan? Yang mana kadang-kadang lebih, kadang-kadang tak cukup. Betul ke betul? Yes. Bukan tuan-tuan saja. Kan? Saya pernah berada dalam situasi itu juga dulu. Kita menunggu duit lebihan untuk kita mula menyimpan. Tapi di dalam Quantum Metal, fasiliti GCA ni sangat-sangat membantu. Alright. Setakat ni, siapa ada soalan? Saya takkan teruskan. Siapa ada soalan? Saya takkan teruskan selagi saya tak dapat soalan daripada GCA ni. Okay? Cepat. Apa? Siapa nak tanya soalan? Ada? Terutama yang apa? Ya, saya tuan. Nama saya Ben Khalid. Ya tuan, kenal tuan. Nak tanya, yang kata 12 bulan tu, kata kita dah simpan 12 bulan. 12 bulan tu dikira, katakan okey. Katakan saya masuk start, katakan bulan 7 ni. 12 bulan tu akan habis sampai bulan 6 tahun depan. So yang kata tebus, kita jual balik tu bulan ke-12 tu bulan 6 ke bulan 7? Dia tak kisah tuan. Dia 12 bulan ni adalah contoh. Contoh sebab apa? Sebab saya tunjuk contoh 12 bulan ni sebab kita punya komitmen dia rendah 3,000. Tapi kalau komitmen tuan 30,000 sebulan, tuan dah ada 140 gram sebulan tuan boleh simpan. Kan kita buat 12 bulan ni, ingat tak tadi saya bagi tahu, saya bagi contoh 12 bulan ni sebab apa? Sebab kita nak besarkan grammage. So kita simpan lah lama sikit, bagi besar sikit. So tak kisah kalau kata tuan ada komitmen tinggi, lebih tinggi, contoh 30k sebulan, tuan dah ada 140 gram. So 140 gram, tuan buat 2 bulan, 3 bulan cukup lah. Dah boleh jual lah kalau ada untung. Oh kan? Boleh juga. Maknanya bukannya boleh. kena simpan tahun ke. Tak. Alright. Dia tak ada hal lah. So dia macam tak apalah. As long as emas tu naik, boleh cover kita punya 85% dengan dia punya management fee tu okey dah. Betul. Sebab dia dalam sistem nanti back office, kita boleh tengok dia akan appear kita punya unrealized profit and loss kita tu. Dia akan tunjukkan siap-siap. So mudahlah untuk kita, untuk orang yang tak tahu nak buat analisis kan, sangat-sangat membantu. Okey lagi tuan. Thank you. Terima kasih tuan. Tanya soalan. Assalamualaikum tuan. Lagi. Waalaikumsalam. Ya. Tuan Afiq. Saya Wan. Yap. Okey, saya nak tanya dekat tadi tu, dekat beli GSA tadi tu Dekat GSA, okey. Yang first Okey, yang dekat skrin tu RM3529. Itu punya komitmen 3,000 betul? Okey. So, penambahan kat situ lebih kurang 529 lah. Untuk kita punya simpanan sendiri, betul tak? Betul. Untuk dapatkan balik pajakan 3,000 tu lah. Ataupun 299.65, betul tak? Betul. Okey, so kat situ, kalau kita kalikan 12 bulan, dia lebih kurang 6,000 lebih lah. 6,348. Okey. Betul? Yang kita simpan lebihan daripada 3,000 tu. Okey, so
Kita divide dengan keuntungan tadi 14,826. Mhm. Betul. So total keuntungan daripada kita punya simpanan, kalau kata dia naik tadi berapa harga emas? 310 macam tu. 110. Bermakna keuntungan kita yang orang kata tepat lah. Lebih kurang 8,400 lebih. Betul? Tak. Sebabnya 8,478. tak, sebabnya yang tuan kira 500 ni adalah for saving tuan. Sorry. Ni adalah for saving. 500 lebih. Ya. 500 Itu memang lebih kita ini adalah for saving. saving tetap lah. Senang cerita lah. Ya. Okay, so Di saya mana- nak clearkan kat situ je. Betul. Betul lah tuan. Tapi kan, 500 ni, 500 ni, saya bagi contoh satu lagi ya. Sekiranya kalau tuan buat ngam-ngam 3,000. Contoh tuan buat ngam-ngam 3,000 kan. Tuan convert GCA, tuan dapat 85%. So tuan cuma dapat kat sini 2,500. Betul? So sama juga kena top up. Tepat. Tuan kena top up dekat sini cash. Bila tuan top up kat sini, tuan tak dapatlah emas. Tuan dapatlah 12 gram saja. Sebab tuan buat ngam-ngam 3,000. Sebab tu kita suggest untuk tuan tambah lebihan tu dekat sini siap-siap. Beli emas tuan dapat 14 gram. Makna itu ini saja. dia punya simpanan tetap lah. Yes, betul. Di mana kita nak dapat untung 15 lebihan RM500 ni, sebab kita dah tukar kan 14 RM500 ni sekali dengan 3,000 kan, kita dapat grammage 14 gram dan di mana duduknya 500 lebihan tu duduk dalam 168 gram ni. So pengiraan pengiraan 14K ni kita dah solid sebenarnya. Sebab 15 RM500 for saving kita tu ada dalam ni. Clear tuan Ya, betul. Okay, Betul, good tuan, cuma terima tak kasih. dituliskan lah tadi. Saya tak nyatakan lah. Cuma nak bagi mudah nampak kan. Okay. Lagi tuan? Okay, clear. Terima kasih. Okay, terima kasih tuan tanya soalan. Saya suka tuan tuan-tuan tanya soalan ni sebab bila tanya soalan bermaksud tuan-tuan faham. Bila tak tanya soalan saya risau. Takut tuan-tuan tak faham dan bawa benda yang maklumat yang salah keluar. So nak clearkan di sini. Saya akan cuba jawab insyaAllah. Okay, ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya teruskan. Okay, clear GCA lah. Alright. Okay, kita sambung balik dekat fasiliti yang ketiga. Fasiliti yang keempat adalah Gold Asset Enhancement. Okay, GAE. Apa dia GAE ni tuan-tuan? GAE ni berfungsi untuk menggandakan aset emas anda melalui pembiayaan tawaruk. Okay, dia adalah Islamic Financing Tawaruk Murabahah ataupun menggunakan kaedah pembelian tertangguh. Jadi saya ceritakan sebenarnya emas tak boleh buat tawaruk, tapi dia menggunakan bursa suk asila tu sebagai perantara. Konsep yang sama digunakan oleh bank-bank menyediakan Islamic Financing, home loan, kan, pinjaman rumah, pinjaman kenderaan, Islamic Financing, semua dia berdagang dulu di bursa suk asila. Itu fungsi bursa suk asila tuan-tuan. Okay, menyediakan pembiayaan tawaruk tadi ni. Emas adalah barang ribawi ya. Ingat tu. Emas adalah barang ribawi, tak boleh buat tawaruk, tapi dengan adanya bursa suk asila, dia beli CPO kat situ kan. Sama juga bank-bank pun buat macam tu juga, dia beli CPO dulu kan, barulah dia bagi loan rumah kat kita kan. Itu yang menjadi Islamic Financing tu. Sebab tu dia jadi patuh syariah. Sama juga dengan GAE ni. Okay, so GAE ni dia biaya melalui pembiayaan tawaruk yang mana kita beli 10 gram kita dapat 100 gram patuh syariah. Okay, jadi kita tengok kenapa dia boleh patuh syariah. Kelebihan dia menggandakan simpanan anda sehingga 10 kali ganda, tak ada margin call, tak perlu top up. Dia tak macam forex tuan-tuan. Kalau forex, harga you tengah buy, tiba-tiba harga jatuh lebih daripada you punya liquidation price, you akan hilang modal. Tapi kita tak macam tu. Okay, itu bukan macam forex ya, kena margin call dan kalau harga jatuh pun you tak perlu top up pun sebenarnya. Cuma kita ada cara macam mana nak mengurangkan masa menunggu untuk you ambil untung. Bila you dah join nanti and dah berada dalam komuniti kita akan ajar teknik tu. Okay, keuntungan berdasarkan kenaikan harga emas dunia, ambil untung pada bila-bila masa berdasarkan kenaikan harga emas dunia. Alright. So di sini saya nak share. Okay. So saya nak share GAE. Apa itu GAE tuan-tuan? Yang keempat adalah Gold Asset Enhance ataupun
GAE. Apa itu GAE? Okay. Dia adalah Islamic Financing Tawarruk Murabahah ataupun pembelian tertangguh. Okay. So contoh dekat sini, dia ada dua jenis. Yang pertama adalah GAE 10X gandaan 10, beli 10 gram dapat 100 gram. Yang kedua GAE 5X gandaan 5, beli 10 gram juga tapi dapat hanya 50 gram. Itu je bezanya. Alright. So contoh di sini. Okay. Contoh ni adalah daripada simpanan. Simpanan BSB. Tukar nama sikit lah. BSB fixed deposit you lah ceritanya. Okay. BSB RM 50,000. Okay. So bila you nampak tadi inflasi apa semua saya cerita dari awal kan, you nak lindungi you punya nilai duit ni dengan aset emas. You belum jumpa lagi fasiliti GAE ni di Quantum Metal ni, you belum jumpa lagi kan. Tapi nak you tahu inflasi ni tengah duk menekan ni kan. So you nak lindungi dengan emas. Kita tengok. Apabila you beli dekat kedai emas biasa, dengan 50k ni, you pergi beli kat kedai emas biasa, kedai emas dengan harga nilai semasa sekarang 250 per gram contoh. You dapat berapa gram? 200 gram sahaja. Yang mana di sini emas naik 5%, you profit ataupun untung 5%. Emas naik 8%, you untung hanya 8%. Betul ke betul? Betul lah. Sebab tu orang fikir dulu, kita dululah, sama lah saya pun dulu kan. Masa mula-mula involve dengan emas tu, fikir, nak main emas ni kena modal tak ada 300-400 ribu, jangan main. Bukan apa, tak berbaloi. Kenaikan emas 8%, untung pun 8%. Habis spread ataupun susut nilai kedai tu lagi tak kira lagi. Kalau spread ataupun susut nilai kat kedai tu sampai 20%, bermaksud apa? Bermaksud you kena tunggu harga naik melepasi 20% dulu baru you boleh untung. Betul? Yes, betul. Sebab tu orang dia target emas ni untuk very long term. Okay, sebab grammage. Sebab grammage. Dia main dalam grammage yang kecil. Okay. So, option yang you ada bila you menggunakan fasiliti pembiayaan tawaruk daripada GAE ni tuan-tuan. GAE 10X 10 kali ganda. Dia menggandakan kita punya modal menjadi berapa? 10 kali ganda. 500,000. Emas kita daripada 200 gram tadi dah jadi berapa? 2,000 gram. Okay. So, macam mana nak buat untung tuan? Nak buat untung, kita tunggu saja harga naik. Sebab dalam penyimpanan emas ni, membina kekayaan dan penyimpanan emas ni, yang pertama tadi saya beritahu, yang GCA tadi kita fokus dengan grammage. Okay, kita besarkan grammage. Sekarang ni grammage dah besar. Apa dua benda yang paling penting tuan-tuan untuk you membina kekayaan dalam emas ni? Yang pertama, you perlukan holding power. Yang kedua adalah buying time. Okay. Holding power ni adalah kekuatan untuk you stay. You stay dalam position you kekal dalam simpanan you. Kan? Emas jatuh pun relax, tenang. You tak gelabah. Kan? Holding power, kekuatan you memegang, menyimpan. Yang kedua adalah buying time, hanya masa yang menentukan kenaikan
harga emas. Okey. So apa yang kita perlu buat adalah tak payah buat apa-apa pun sebenarnya. Kita tunggu harga emas naik. Tunggu je harga emas naik. Quantum Meter tak menjanjikan pulangan tetap, tapi apabila berlaku kenaikan, kita bergantung 100% kepada kenaikan dan penurunan harga emas. Bila harga emas naik, kita jual. Okay, tengok harga naik RM310 per gram. Okay. Bila harga naik saja, berapa nilai 2000 gram U? 310 per gram. Berapa nilai dia? Nilai dia dah jadi RM620,000. Okey. 620,000. Dah bersih ke belum? Boleh ambil semua ke? Boleh ambil semua ke tuan-tuan? Tak boleh ambil. Sebab apa? Tak boleh ambil. Ni dia bagi pembiayaan tawaruk ni. Ini tawaruk. Kan? Pembiayaan tawaruk dia kali dengan 9 kali ganda. Campur modal kita dia jadi 10. Okey. So kena tolak balik lah kita nak ambil untung. Kita nak kira untung bersih. Okay. Nak kira untung bersih, kita tolak balik pembiayaan dia bagi tadi, tawaruk tadi, tolak balik GAE 10 kali. Dia bagi berapa? 450,000. Tolak balik. Okey. Dah bersih belum? Belum bersih lagi. Sebab apa? Ada upah simpan 3.5%. Upah yang mana GAE ni masa nak beli nanti dia bayar upfront. Okey, yang tu lebih kepada teknikal. Tapi saya nak fahamkan untuk orang yang baru ni. Nak fahamkan konsep tu. Okey, 3.5% upah simpan daripada berapa? Daripada 620 total grammage bersamaan dengan 21700. Dah bersih belum? Dah bersih. Berapa total tuan-tuan? 003,841. Kalau saya salah, tolong betulkan. Ini apa? Ini apa? Ini apa tuan-tuan? Itu magic. Itu magic Oh, ini magic betul ni kak? Magic betul. Inilah kita punya net Untung. profit ataupun untung bersih. Okey, nampak ada soalan kat sini tuan-tuan. Simple. GAE ni simple. Simple dia. Beli dengan modal kita, dia besarkan kita punya modal melalui pembiayaan tawaruk tadi. Sama macam pembiayaan tawaruk ni, konsep dia macam saya bagi contoh tadi lah. Kan? Bank buat Islamic financing, home loan ke. Kan? Dia berdagang dulu di Bursa Suq Asila. Kan? In fact, dia boleh bagi terus. Macam bank pun, dia boleh bagi terus dekat you pinjaman. Kan? Tapi pinjaman tu jadi tak patuh syariah sebab apa? Sebab ada interest rate ataupun upah simpan. Tapi Islam membenarkan jual beli yang di Bursa Suq Asila tadi tu. Sama macam bank buat, yang Quantum Meter buat ni untuk mendapatkan, untuk menjadikan pembiayaan kita patuh syariah, dia berdagang terlebih dahulu di Bursa Suq Asila. And ini orang kata too good to be true. Yes, it's true. Yes, it's true. Kalau kita dah legit, siapa yang check? Okay, soalan saya. Siapa ada soalan nak tanya? Apa ada soalan nak tanya? Saya ada soalan Ben lagi. Boleh tuan, boleh. Tumpah bertanya. Boleh, yang itu contoh tu kalau ada orang modal besar lah kan. Katakan dia selepuk dia tak 50,000. Ini contoh modal besar lah. Ni bagi orang yang tak ada modal besar nak letak selepuk, dia nak letak bulan-bulan, monthly. Katakan 1,000 ke 2,000 ke, boleh je kan? Boleh kan? Okey. Kan? Okey. Disebabkan tuan dah tanya tadi tu. Okey, saya ceritakan sikit GAE 10X. Okey. Satu unit dia adalah bersamaan dengan RM1470. 1470 ni dia kalau dia kali dengan 10 kali dengan grammage 10 kali, orang akan dapat 40 gram. Lebih kurang rate sekarang Okay. Ini satu unit. Saya nak tunjuk kat sini yang nilai dia dijual by unit. Alright. Dijual by unit. Itu adalah minimum lah. 140 minimum. tu. Untuk GAE 10X. Untuk GAE 5X untuk orang yang tak berapa nak ada modal besar, satu unit
adalah RM110 lebih kurang. Ni kali dengan 5. Kali dengan 5 dapatlah gramage dia kat sini. Gram. Alright. Dia kali dengan 5. Okay. So boleh menjawab kepada soalan tuan tadi, boleh kalau tuan nak buat konsisten tiap-tiap bulan 1470 ni, bulan ni tambah 1 unit, bulan depan tambah 1 unit. Bagi saya itu bagus. Bagus sebab apa? Sebab dari segi teknikalnya tuan dah average kan tuan punya buy price. Betul tak? Kan? Yep. Sebab contohnya kalau tuan buat pada dalam masa 6 bulan, tuan mendapat buy price pada harga yang berbeza tiap-tiap bulan. Betul? Kan? Betul. Kalau bulan pertama tuan beli pada harga tinggi 300 per gram, tiba-tiba bulan kedua tu dia jatuh pergi 240, tuan beli lagi 1 unit, tuan punya average buy price dah jadi 200.5 berbanding dengan pembelian buy price yang pertama tadi. Okay? Betul. Bagi saya itu yang bagus. Bila kita konsisten, you akan dapat the best price, the best buy price. Itu yang saya nak cuba buat tu, berkira konsistennya lah. Every month tu konsisten. Mungkin boleh, 2 unit setiap bulan ni kan. Pun boleh, tak ada masalah. Macam itulah. Okey, faham. Lagi tuan, ada soalan? Itu saja, faham. Okey. Okay, good tuan. Okay, so saya nak tunjukkan dekat sini bahawa pembelian you, kalau you gunakan modal yang sama, you pergi beli dekat kedai emas biasa tadi ni, inilah you punya ratio keuntungan. Emas naik 5%, untung 5%. Emas naik 8%, untung pun 8%. Berbanding di GAE 10X. GAE 10X ni, kan, dia besarkan kita punya modal melalui pembiayaan tawaruk, dan bila modal besar, gramage kita dapat pun besar. Sebab itulah kenaikan emas 5%, tapi keuntungan you boleh buat sehingga 50%. Sebab apa? Gramage kita dah besar, betul? Emas naik 8%, profit ataupun keuntungan you boleh buat sehingga 10 kali ganda. Ini kelebihan, ini 10 kali ganda. Ini kelebihan GAE 10X. Dia menggandakan kita punya simpanan. Okey, ada soalan dekat GAE tuan-tuan? Okey, saya sambung dekat slide. Kalau tak. Ya, boleh tuan. Apa cakap tu? Minta maaf. Okey, so dia tak semestinya setahun kan simpanan, betul? Tak. Dia tak semestinya setahun. Kalau kata 3 bulan tak ada duit, kita boleh jual balik Boleh anytime dan tapi kecil lah untungnya. Ya, dia macam ni tuan. Dia bukan kecil besar untung dia. Kita ni tak menjanjikan pulangan tetap. Bergantung pada kenaikan emas lah. Betul. Nak terminate, tentukan yang kita dah untung, terus terminate. Untung je terus terminate. So bagusnya sistem back office fundamental ni, walaupun kita tak pandai nak analisis macam ni, saya bagi contoh tak terkeluar pula dia punya ni, nak analisis macam ni, sebab saya memang ada background daripada forex juga dah dulu. So kalau tuan-tuan tak pandai nak analisis macam ni kan, nak analisis chart macam ni, pergerakan nampak dah rebound lah tu emas tu kan, dah rebound dah sikit. Okay. Dia dah mencari ni. So kalau tuan-tuan tak pandai analisis macam ni pun, kelebihan sistem back office kita ni, dia akan notify tuan-tuan. Dia akan notify dan dia dah kira siap-siap dah sama ada you dalam kedudukan untung ataupun you dalam kedudukan rugi. Itu bagusnya. Kalau tuan-tuan dalam loss position, dia akan notify dekat dalam sistem tu, warning you terminate in loss position. Dia tulis siap-siap dah kat situ. Dan berapa amount yang you akan dapat. Dia boleh nak terminate tuan, tak ada masalah. Bermaksud kalau kita time rugi boleh nak terminate waktu time rugi, tapi dia dah bagi tahu siap-siap lah. Kan warning, dia dah bagi warning lah. Kita dalam loss position, kalau nak terminate juga you akan dapat lah amount yang dia nyatakan kat situ. Tapi selepas kerugian bila you proceed saja, bermaksud you bersetuju untuk menanggung kerugian. Itu saja. Clear tuan Okey, clear. Terima kasih. Okey. Soalan saya, disebabkan tak ada soalan, saya nak tanya tuan-tuan, boleh tak? Boleh tak saya nak tanya tuan-tuan, nak uji kefahaman tuan-tuan sikit lah. Kan? Boleh Okey. So, soalan saya adalah, kenapa kita tak ada MC? Kenapa modal kita tak hilang compare dengan forex? Yang pertama soalan saya, kenapa kita boleh patuh syariah? Tadi dah jawab lah kita berdagang di Pusasuk Asila apa semua ni. Yang kedua, soalan saya yang kedua, kenapa kita tak ada MC ataupun modal kita tak hilang bila harga emas jatuh? Macam forex. Kenapa modal kita tak hilang? Ada background forex dalam ni?
Ada tak tuan-tuan yang ada experience dalam forex? Tak ada Tak ada. Okey, saya bagi tahu kat sini. Kenapa modal kita tak hilang? Macam kita sistem leverage ni sistem yang digunakan oleh forex sebenarnya. Sistem gandaan ni. Tapi kita tak macam forex sebab kita ada MC. So orang forex marah dengan kita. Kan saya tengok dalam Facebook kan adalah yang founder IB marah dengan kita ni kan dengan leverage yang Quantum Metal sediakan ni sebab tak ada MC. Sebab modal tak hilang. Okey? Tapi dia tak tahu kenapa modal boleh tak hilang. Ni saya bagi tip satu, toyol. Kalau askar panggil toyol lah ni. Okay. Sebab kita tak hilang modalnya disebabkan gandaan kita, dia dah gandakan duit kita, okay, dan kita dapat grammage. Tuan-tuan nampak kan? Grammage kita ni, 2000 gram ni, kita bersandarkan 100% emas fizikal. Nampak? Ini sebenarnya yang menjadikan kita tak MC. Kita tak hilang modal. Sebab the gram is still there. Pergilah harga macam mana pun, gram kita ada lagi di situ. Inilah sebabnya kita, yang pertama disebabkan inilah kita patuh syariah sebab dia bersandarkan emas fizikal. Yang kedua, modal kita tak hilang macam forex. Sebab forex dia tak bersandarkan emas fizikal. Kalau you trade gold dalam forex, kan, dia tak bersandarkan pada emas fizikal. Dia semata-mata dengan duit saja. Kan, currency USD tu. Tapi kita bila bersandarkan, ini kelebihan bila kita bersandarkan emas fizikal, modal kita tak hilang macam forex. Maksudnya macam forex ni dia tak ada MC. Okey, sebab kita bersandarkan 100% kepada emas fizikal. Okey, ada soalan lagi nak tanya? Kalau tak ada saya teruskan dekat slide. Bos. Ya, Bos, ada soalan nak tanya, bos. Boleh, Ada boleh. orang tanya saya. Okey, bila kita buat GEE 10X, so kita ada gandaan yang 9 kali ganda tu, 9 kali tambahan tu menjadikan kita dapat 100%, kan? Betul. Kalau kita beli 10%. 100, kita dapat 1000 gram. 1 gram dapat 1000 gram. Okey, kalau kita nak ambil yang 1000 gram tu boleh tak? Dia tanya kalau dia nak bayar. Dia nak bayar yang baki yang 9 tu. Boleh tak? Dia tak boleh bayar tu. Pasal 9 tu dah 9 tu dalam bentuk 9 tu dalam bentuk pembiayaan, betul tak? 9 kali ganda tu. Betul. Jadi yang 9 kali ganda tu kalau dia nak bayar, dia nak ambil yang jumlah penuh tu. Dia nak Dia bayar, nak ambil 1 kilo. Boleh tak? Dia nak ambil 1 kilo, maksudnya dia nak ambil fizikal lah. Dia ambil fizikal, ya. Nak ambil fizikal bukan di GAE kan. Nak ambil fizikal di GSA. Dia ada modal. Maknanya dia kena terminate juga kan? Dia kena terminate dan transfer ke GSA. Betul. Tu keuntungan ni, okay. Keuntungan ni kan dia contoh yang saya tunjuk kat depan ni, 148,000 ni dia kena pergi kan nak termination, you ada dua option. Option yang pertama you boleh transfer dekat GSA, Digital Gold. Okey. Yang kedua direct masuk account bank jadi cash. Okey. You ada dua option. Jadi kalau dia nak physical kan, ambil GSA, lepas tu buat physical withdrawal. Yes. Keluarkan satu jongkong. Clear tuan Ya. Lagi clear, tuan, clear. ada soalan lagi? Baik, terima kasih. Ada soalan lagi? Kalau tak ada saya teruskan dekat slide. Alright. So itu kelebihan GAE. Alright. So beli emas digital boleh dapat kalau bentuk fizikal. Saya dah terangkan dah tadi. Boleh lah. Ini rupa dia. Macam mana ni rupiah. And Perth Mint Australia punya gold. Ini IGR. Okay. Daripada Quantum Metal. Alright. Ini adalah GCA tadi tuan-tuan. GCA. Gold Convert Account yang mana kita ada komitmen setiap bulan. Semua orang ada komitmen. You pergilah tanya jiran, abang, adik, kakak, mak, ayah, sepupu, sepapat. Semua orang ada komitmen masing-masing. Orang yang waras lah. Kan? Ada komitmen masing-masing. Dan komitmen ni dia tetap juga, suka tak suka, bulan depan dia tetap juga kena bayar. Okay? Tapi dengan fasiliti GCA di Quantum Metal ni, kan, sebelum ni daripada account bank dia belanja terus menjadi debu. Habis. Kan? Yang mana kalau sebulan dia 3K, setahun dia dah ada 36K. Tak nampak pun. Dah berapa tahun dah bayar? Kalilah dengan 10 tahun. Kan? Nak tunjukkan banyak je dah ada 360K dah hangus. Yang mana tak pernah ada seorang pun yang kira nilai ni sebenarnya. Tapi dengan fasiliti GCA ni, kan, dapat saja gaji masuk account bank, income masuk account bank, relax dulu. Jangan bayar komitmen pun lagi.
beli GSA dulu, beli emas dulu, dah beli emas, convert 85%. GCA dapat cash, barulah you settlekan apa yang wajib tadi. So emas dapat, belanja pun settle. Okay, ini adalah contoh kan, salah seorang sahabat saya kan, Kak Tina ni, sebelum dia renovate rumah, dia beli GSA dulu, lepas tu dia convert GCA. Tengok kan, 200k ni dia nak renovate rumah, dia relax dulu, dia beli GSA dulu, dia convert ke GC. Ada bila dia buat 5 hari bulan, 6 hari bulan esoknya masuk balik 85% dalam akaun, dan barulah dia renovate rumah. Rumah dapat, emas pun dapat simpan. Ini pun sama, komitmen dia 10k ni dia buat pada 22 hari bulan, esoknya 23 hari bulan masuk balik dalam akaun bank 85%, barulah dia settle belanja hangus ataupun komitmen. GAE saya dah terangkan dah tadi. Ini perbandingan tadi pun saya dah terangkan, cuma saya ulang balik sekali lagi ya sebab dah ada grafik kat sini. Okay. GAE contoh kalau seorang you beli dekat kedai emas biasalah, kedai biasa kan, dengan menggunakan fasiliti GAE 10X ni. Okay. Kalau you beli dekat kedai emas biasa, tu besar sikit. Okay. You beli dekat kedai emas biasa modal 1,000, dengan sahabat orang lagi beli modal 1,000 juga. Tapi yang beli dekat kedai emas biasa ni modal dia sama je lah, jadi 1,000. Dan yang beli pakai fasiliti GAE 10X ni, dia dah ganda kan, 9 kali ganda, campur modal asal dia 10 kali ganda, dah jadi daripada 1,000 dah jadi 10k. So sama-sama beli emas pada harga yang sama, 250 per gram. Tapi yang beli kat kedai emas tadi ni, kedai emas biasa dia dapat 4 gram saja. Yang beli di Quantum Metal GAE tadi dia dah ganda kan grammage. Kan? Grammage tu telah dibesarkan daripada pembiayaan tawaruk tadi ni, dah jadi 10 kali ganda 40 gram dia dapat. So penat tak menunggu harga naik tuan-tuan? Penat. So sama-sama penat kat sini kan. Yang ni penat, yang tu pun penat. Dah harga dah naik terus, masing-masing jual. Bila jual, masing-masing jual pada harga, contoh dia tunjuk kat sini 300 per gram. Yang beli dekat kedai tadi dia dapat 1,200, yang beli di GAE tadi bila dia terminate dia dapat 12,000, 10 kali ganda. So bila nak kira untung bersih, kena tolak balik modal asal initial investment dia. Okay, modal asal dia yang ni 1,000. Okay, dapatlah untung bersih RM200. Yang GAE tadi tolak modal initial investment dia, tolak pembiayaan tawaruk dia, dia masih ada RM2,000. So you nak yang 200 ke 2,000 tuan-tuan? Okay. So, modal yang sama, beli pada harga yang sama, and jual pada harga yang sama, sama-sama penat menunggu tempoh untuk dia naik. Tapi di GAE mungkin 10 kali ganda lebih pantas, 10 kali ganda lebih cepat. Okay. Ini yang membezakan pembiayaan. Logiknya dia boleh je nak bagi kita loan. Kan? Tapi kenapa dia tak buat macam tu? Bila dia buat macam tu dah jadi pinjaman. Bila dah jadi pinjaman tak patuh syariah sebab ada interest rate ataupun riba. Riba tak patuh syariah tuan-tuan. Yes, pinjaman tak patuh syariah sebab ada riba. Tapi pembiayaan tawaruk ni patuh syariah sebab Islam membenarkan jual beli. Ini contoh yang saya bagi tadi lah. Yang mana banyak bank-bank, kebanyakan bank-bank yang buat Islamic financing ni, semua dia berdagang di Bursa Suk Asila dulu sebelum dia memberi pembiayaan. Okay? Boleh buat research. Untuk menjadikan, tengok untuk menjadikan pembiayaan klien sebagai patuh syariah, Quantum Metal terlebih dahulu melakukan transaksi jual beli di Bursa Suk Asila. Okay? Dan bila you nak beli GAE nanti, ada akad yang you kena baca. Okay, baca, ada akad dia, dah baca kan? Dan kita bersetuju. Dalam akad tu juga ada dinyatakan kita melantik Quantum Metal menjadi juru jual beli kita. Okay? So, dalam tu, transaksi yang berlaku di Bursa Suk Asila ni, Quantum Metal membeli CPO, nampak? CPO ni apa? CPO ni adalah crude palm oil ataupun minyak sawit, CPO. Hanya muamalat bursa, Israk Consulting kata emas tak boleh buat tawaruk. Ingat saya cakap tadi ya, emas tak boleh buat tawaruk. Yang boleh buat tawaruk ataupun pembelian tertangguh ni hanyalah CPO saja. So bank ataupun even Quantum Metal sekalipun dia membeli CPO bersandarkan dengan emas. Bank beli CPO bersandarkan dengan duit. Itu bezanya. Tapi masing-masing transaksi dia jual beli yang sama berlaku untuk menjadikan pembiayaan klien tu patuh syariah. Okay. So dia crude palm oil yang boleh buat tawaruk. So dia membeli CPO dengan pembiayaan sebanyak 2250 dengan trader A di Bursa Suk Asila, dan QM jual balik CPO kita pada harga cost dengan profit menggunakan dekat sinilah pembiayaan ataupun pembayaran tertangguh, yang mana nak settle di fasa ni dia jual balik pada trader A dan trader B ni adalah boleh jadi
company korporat ataupun bank. Trader A, trader B ni ya. So, dia jual balik pada trader B dengan harga kos 2250 dan bila dah jual balik dapat apa? Dapatlah cash. Dan kini QM telah mendapat cash untuk melakukan pembiayaan 9 kali ganda dekat kita dan dia telah mampu untuk membesarkan premium kita bila dia memberi pembiayaan tawaruk ni kat kita. So kat mana orang cakap scamnya? Kan? So tuan-tuan nilailah sendiri. Orang yang bercakap tanpa ilmu, dia tak buat research dulu, itulah hasilnya. Okay, so beli 4 gram, dapat 40 gram dengan GAE 10X. Modal banyak ni, dapat banyak ni. Nampak? Dengan modal 1000 ni sebenarnya, you boleh dapat 4 gram je. Tapi dia besarkan kita punya grammage melalui pembiayaan tawaruk. Okay, ni tak ada apa. Ini, nampak? Untung 10% dalam masa 7 hari. Waktu ni emas naik berapa persen tuan-tuan? Emas naik hanya 1% saja. Okay, dalam masa seminggu. Okay. Kalau tengok kat sini tuan-tuan, contoh testimoni GA10X ni, modal dia keluar pada 2 bulan 12. Dia bermodalkan 10,000 dan dia terminate pada 5 bulan 1. Dia dapat balik 13K. So, berapa lama dia nak tunggu? Kalau kita lah beli kat kedai emas biasa, berapa lama nak tunggu? You nak tunggu sehingga emas naik 36% tuan-tuan. Mau dekat 20 tahun nak tunggu. Betul ke betul? Lama Tapi ini berapa tahun dia nak tunggu untuk take profit? Dalam masa 34 hari sahaja dia dah boleh ambil untung dah sebenarnya. Kalau boleh buat 2 kali sebulan, okey tak? Okey kan? Emas ni sebenarnya berapa persen ni? 3.6% sahaja kenaikan harga emas, tapi disebabkan ada GAE 10X. Okey. Disebabkan ada GAE 10X, keuntungan kita sehingga 10 kali ganda mencecah 36.34%. Dan di sini tadi ni kita dah tengok macam mana dia besarkan kita punya grammage. Gram. Ini testimoni lagi daripada GAE 10X yang mana daripada 1 kg dia beli digandakan jadi 10 kg. Ini nama lama tuan-tuan GLA Gold Leverage Account ni adalah nama lama. Sekarang dah jadi GAE. Okey, bermodalkan 300,000 dia dapat 1 kg sekilo emas dan pada modal dikeluarkan pada 15 bulan 3 dia terminate dapat 400,000 pada 18 bulan 5 and emas naik waktu ni hanya 3.1% saja disebabkan ada GAE, facility GAE 10X ni, pembiayaan tawaruk ni, kita dapat untung 10 kali ganda daripada pembiayaan tawaruk tu. Okay, berapa lama kalau pembelian biasa di kedai, kan, berapa lama you nak tunggu boleh kenaikan emas berlaku sehingga 30% lebih ni, kan, bertahun-tahun. Okay, ini hanya 65 hari saja. Okay, ni kita tengok lagi. Ini modal antara yang paling kecil 1.088 juta. Okay, modal dia keluar pada 15 bulan 5, terminate pada 24 bulan 12, dapat balik 2 juta and profit 900,000 dan keuntungan dia mencecah 85%. Emas naik waktu ni berapa persen tuan-tuan? Emas naik waktu ni hanya 8.5% sahaja. Tapi disebabkan ada facility pembiayaan tawaruk GAE 10X ni, kan, keuntungan dia buat sehingga 10 kali ganda menjadi 85%. Kalau tuan-tuan tengok kat sini, nilai 900,000 ni hampir sekali ganda modal tuan-tuan. Dalam masa berapa tahun? Sampai setahun pun 7 bulan sahaja dia dah ambil untung. Kalau you berniaga produk kesihatan tuan-tuan, contoh macam saya dulu, saya ada berniaga produk kesihatan dan ceritalah pasal term-term medical sampai doktor pakar dengar pun saya rasa dia pun risau tengok saya bercerita dulu berniaga produk kesihatan kan. Saya nak buat sale yang besar. Okay? Saya nak buat sale yang besar tapi dalam masa yang sama kan, bila kita nak push orang beli produk kesihatan, susu ke kan, banyak dalam nilai amount 1 juta dalam satu pembelian, orang kata kita apa? Kau gila ke apa beli produk kesihatan ni kan? Susu nak suruh aku beli banyak-banyak ni, nak suruh mandi ke apa? Gila orang cakap kalau beli sampai 1 juta. Sebab kan produk tu bukan aset. Produk tu adalah produk kesihatan. Tak kisahlah produk yang bukan aset. Tapi bila produk you adalah aset, pembelian bernilai 1 juta ni, tak pernah lagi orang kata beli emas orang gila beli 1 juta. Tak pernah. Saya tak pernah dengar. Saya tak tahu tuan-tuan pernah dengar ke tak. Ini kelebihan kita. Kelebihan bila you berniaga ataupun you menggunakan aset untuk medium sebagai produk. Okay, ini kelebihan ni. Okay. Sangat-sangat mudah nak buat sale. So, lakukan termination bila dah profit. Untuk GAE ni tuan-tuan, kita tak galakkan untuk you hold lama-lama pun sebenarnya. Kan? Kalau you tengok kat sini, contoh, kan,
Ni kan, modal beli 1 kilo kan, 65 hari. Kalau 3 bulan sekali ataupun setahun dapat 2 kali macam ni, okey tak? Kenapa nak bagi, betul tak? Kan? Sebab emas naik kan, 3% ni selalu jadi tuan-tuan. Tiap-tiap bulan, hampir tiap-tiap bulan dia jadi. Naik 3%, turun balik 2%. Naik balik 3%, turun balik 2%. Itu sifat dia. Okay? So kalau dapat sebulan 2 kali pun dah cukup. Okay? Inilah GAE ni, beli kat bawah ni, buy. Bila harga naik cecah kat sini, sell. Ataupun TP, take profit. Sebab apa take profit? Sebab setiap yang naik pasti akan turun. So dia junam here, terus buy back. Beli balik. Kan? Siapa yang nak bantu you all ni untuk nak tahu bila masa beli nak jual ni, team akan bantu you untuk buat analisis. Maksudnya you buat ada pada team, dalam team yang betul lah. Kan? Sebab dalam team kita ada traders and analyst kepada chart pergerakan harga. Kita selalu buat prediction kepada ni, tapi prediction is still a prediction. Dia tetap juga tak tepat kadang-kadang. Kita cuma mampu predict saja. Cuma bila you buat analisis possibility untuk berlaku, apa yang kita analisis result dia tu sangat hampir tepat. Okay? Tak ada margin call, tak perlu top up, kan? Perlu tunggu harga kembali naik, holding power dan buying time. Okay, ni saya cakap tadi lah, holding power dan buying time. Okay, so kesimpulannya di sini tuan-tuan. Kesimpulannya di sini, tu dia. Di quantum metal. Di quantum metal, you ada option. Okay. Option yang pertama adalah you sebagai silent investor. You invest juga, tapi you silent. You duduk diam-diam. Kan? Makan seorang, bahasa kasar dia makan seorang lah. Kan? Tak nak cerita kat orang. Okay, silent investor. Yang mana silent investor ni, daripada mana keuntungan you dapat tadi ni? Daripada facility tawaruk tadi GAE 10X. Okay. Yang mana kita tengok tadi GAE 10X ni, bila harga emas naik 5%, you profit ataupun untung 50%. Harga emas naik 8%, you boleh buat profit sehingga 80%. Dan bila sebut tentang potensi, possible tak untuk you simpan 500 gram dalam masa 2 tahun? Possible tak? Yes, possible. Kan? Daripada mana? Kadang-kadang kita boleh cakap possible sebab testimoni dah tunjuk tadi. So possible tak untuk you simpan 500 gram ni dalam masa 2 tahun? Yes, possible. Option yang pertama. Okay, you menjadi silent investor. Option yang kedua tuan-tuan adalah you sebagai active consultant. Melalui apa? Menjadi active consultant? Melalui reseller program. Tadi testimoni silent investor kita dah tengok, betul? Yes, kita dah tengok. So, kita tengok pula testimoni daripada active consultant. 2 tahun menjadi consultant di quantum metal, dapat kumpul 44 gram emas. 44 gram ke tuan-tuan? Cuba sebut seorang. Berapa? 44 kilo. Sorry. Sekejap, saya ada gangguan sekejap. 44 kilo tuan-tuan. Dia buat dalam masa berapa belas tahun dia jadi konsultan emas ni? Dalam masa bukan 12 tahun tapi 2 tahun saja. 2 tahun lepas tuan-tuan kita tengah PKP, betul tak? Kaedah ni dia buat online saja. Tengah PKP dapat kumpul 44 gram emas. Nampak? 44.316 kg ataupun 44,316 gram bersamaan dengan 11.3 juta. Tapi saya tak nak tengok di sini. Saya tak nak tengok dekat nilai ringgit tu sebab saya geram tengok gram. Kita kan nak menyimpan aset. Kan? Kita fokus menyimpan aset. Okay? Ini hasilnya bila menjadi active consultant. Dan selain daripada tu juga, selain daripada dia dapat kumpul emas,
ini adalah rekod pencapaian konsultan tertinggi pernah direkodkan dalam quantum meter, iaitu mencecah berapa lama dia buat 500,000 ni sehari punya payout. Okay, so compare dengan yang tadi. Active consultant berpotensi. Ini sebut potensi ya, bukan saya janji confirm dapat. Jangan salah pula, kan ada yang manipulate pula kan. Tak. Ini adalah potensi semata-mata. Okay. Potensinya possible tak untuk you simpan 500 gram dalam masa 6 bulan? Possible tak? Yes, possible. Based on apa? Based on testimoni yang kita kongsikan sebentar tadi. So you nak 2 tahun ke? You nak 6 bulan? Okay. You nak 6 tahun you nak 6 bulan atau you nak 2 tahun, you nak jadi silent investor ataupun you nak jadi active consultant, hubungi orang yang memperkenalkan quantum metal ini segera. Bagi tahu dia saya nak jadi silent investor. Bagi tahu dia saya nak jadi active consultant. Okay? Untuk you mencapai target you. Alright? So setakat ni siapa ada soalan nak tanya sebelum saya tamatkan majlis ilmu kita pada malam ini? Ada soalan nak tanya? Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam tuan. Siapa cakap? Okay. So saya nak tanya pasal GSA tadi Okay. GSA itu contoh sebab kita gaji sebulan sekali. So pergerakan tu sebulan sekali betul tak? Okay. Untuk pay hutang. Contohlah kalau kita nak buat 3 kali sebulan. Tak ada masalah kan? Ini GSA ya tuan? GSA dengan GCA lah. Go storage account. Okay, GCA lah, GCA. Yang nak buat GCA. pajakan tu lah. Pajakan tu kan? Ya betul. Boleh, betul boleh, untuk Ustaz. pay hutang tu lah. Boleh. Tak kisah. 10 Dia tak kali ada. sebulan pun tak apa. Setiap Boleh kali lah. ada buat pembayaran pun boleh Boleh. Dia cerita dia, kalau tuan tengok contoh tadi, dekat dalam slide tadi, tengoklah akak tu dia nak renovate rumah. Dia guna duit untuk dia renovate rumah tu. Sebelum dia renovate, dia relax dulu, dia beli dulu emas. So maksudnya kat sini, selagi mana tuan-tuan ada duit yang nak pakai, ada duit gedebu nak pakai saja, dia buat GCA ni minimum boleh buat 150 RM. Minimum RM150 boleh buat GCA ni. Nak buat belanja dapur pun boleh kan? Boleh tuan. Sebab tu lah daripada ini, nampak kan, daripada account bank tu, sebelum kita tahu dah duit tu kok mana pun, cepat ke lambat tak akan keluar. Kita nak belanja dapur, nak belanja rokok sebulan punya kan, minyak kereta, minyak motor, belanja anak sekolah, semua ni sebulan. Sebelum kita belanja keluar, buat dulu GCA. Maksudnya semua the whole gaji kita tu kita dah sandarkan dengan emas apa-apaan. Dan dekat situ saja kita dah besarkan kita punya grammage. Compare dengan kalau tuan buat contoh kan. Sorry. Okay. Kalau tengok pengiraan saya tadi dekat GCA, nampak? Income you 7,000. Income you 7,000 tapi you nak buat dalam nilai ikut nilaian hutang saja sebenarnya. Betul. Sebenarnya you boleh compare tak? Kalau you buat full gaji, berapa gram you dapat? Lebih ke lebih tuan-tuan? Lebih. Ya. Lebih. Lebih lah. Lagi besar lah gram you dapat. Ini saya nak tunjukkan sebenarnya contoh sebab semua orang ada komitmen. Kita tak cakap pun kata semua income gaji you pergi buat semua GCA. Kita tak cakap macam tu, tapi kita nak tunjukkan facility yang disediakan ni, yang mana kita boleh sandarkan yang ni hangus. Sandarkan kita punya hutang ataupun komitmen ataupun expenses kita ni dengan aset emas. Clear tuan Clear. Alright. Lagi tuan, ada soalan tuan-tuan yang lain? Sebelum saya akhiri majlis kita pada malam ni. Ada? So kalau tak ada, saya ucapkan sekali lagi terima kasih di atas keterbukaan minda tuan-tuan dan mendengar perkongsian saya sampai habis, dan saya yakin platform yang kita kongsikan ni tuan-tuan tak akan jumpa kat mana-mana dekat luar sana kan. Dan tuan-tuan kalau tak nak buat GCA facility tu pun, bulan depan you tetap juga you kena keluar terpulang kan. Kalau you tak nak ambil peluang ni pun, kita tak rugi apa-apa kan. Introducer you yang memperkenalkan quantum metal kepada you ni, dia tak rugi apa-apa sebab kami dah buat dan kami dah dapat. Okay?
So, hubungi introducer yang memperkenalkan quantum metal ni kepada tuan-tuan dan minta dia untuk guide bagaimana untuk bermula. Okay. So sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan. Saya rasa sampai di sini saja disebabkan tak ada soalan. Sampai di sini saja perkongsian saya pada malam ini. Saya doakan kepada tuan-tuan untuk terus kaya dan berjaya, dan sebaik-baik manusia adalah yang mampu memberi manfaat kepada orang lain. Dan dengan platform GCA dan fasiliti-fasiliti lain disediakan oleh Quantum Metal, betapa dia mampu untuk membantu ekonomi orang sekeliling kita. Dan saya mengharapkan tuan-tuan juga mampu memberi manfaat kepada orang lain. Sekian dulu, kita sudahi majlis ilmu kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa anda di puncak kejayaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.